A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita dah masuk tahun ini kepada suratul Hajj, surah Al-Hajj. Ini surah-surah Madaniyah ni dia lain sikit, dia punya aspek dia berkaitan dengan berbanding dengan Makiyah. Kadang surah Makiyah dahulu kita belajar konteks dia atau tumpuan dia tajuk iman lebih banyak, berkenaan akhirat, berkenaan syurga, neraka dan sebagainya. Tapi bila kita masuk surah Madaniyah, dia akan lebih kepada masalah suasana di Madinah tadi, pentadbiran, kan, kisah orang munafik, dan banyak kita macam kita bincangkan sebelum ni, surah Mujadalah Allah Ta'ala berikan di akhir tu dengan tajuk munafik, orang-orang munafik atau hizbus syaitan dipanggil, kan, hizbus syaitan, kumpulan-kumpulan syaitan. Yang orang-orang berkenaan, Allah Ta'ala terangkan sifat mereka, perangai mereka. Dia surah Madaniyah ni ada 30 surah. 17 surah tu ada kaitan dengan orang munafik dibincangkan dalamnya. 30 surah, 17 ada kisah orang munafik dalam tu. Adapun surah Makiyah yang banyak, dia lebih tajuk apa urusan dia pembinaan iman. Yang ketika yang sini lebih kepada menangani apa yang sedang berlaku depan mata para sahabat Nabi SAW ketika berada di Madinah. Syariat lah keseluruhan. Kalau kita sebenarnya tak asingkan. Problem nanti ada orang kata kita asingkan iman dengan syariat. Tak. Cuma beza dia kat sini ni macam yang tentang apa benda-benda gaib ni tadi, dia pembinaan keyakinan dengan benda-benda gaib. Sebut tentang neraka sifat macam mana, syurga macam mana, kan, janji akhirat macam mana. Itu tajuk yang tak ada nampak depan mata. Adapun bila di Madinah, benda praktikal. Contoh peperangan yang berlaku, siapa yang terlibat, apa yang jadi, kan, siapa yang mengkhianat, siapa yang cakap macam ni, siapa yang cakap macam ni. Allah terangkan, sahabat nampak depan mata orang-orang tadi, siapa mereka. Bahkan boleh tahu siapakah orang munafik yang dimaksudkan dalam ayat-ayat Al-Quran Karim ceritakan. Jadi kita dah masuk itu dan kita baca sedikit itu ayat dari 1 sampai 5. Tapi kita ambil lagi berkenaan dengan tajuk tafsir dia. Kita ambil tentang sejarah dia. Dan memang kita baca dari sejarah itu adalah apa yang diriwayatkan oleh ahli-ahli sejarah yang bersanad lah, bukan tak bersanad. Yang tak bersanad bersepah bercerita, tapi yang bersanad, maknanya ada sumber. Mereka menyatakan bahawa kisah ayat ini atau surah ini turun pada Bani Nadir. Okay? Bahkan Ibnu Abbas menamakan dia surah Bani Nadir, surah Bani Nadir. Pasal nak menceritakan berkenaan apa yang berlaku kepada mereka daripada pengusiran daripada keliling Madinah, diusir mereka ni, satu kumpulan pergi ke Khaybar, satu kumpulan dibenarkan untuk pergi lari ke Syam. Dan semua mereka dihalau kecuali 2 orang saja yang masuk Islam. Maka diberikan Rasulullah SAW harta mereka pegang. Dan mereka ketika itu dihalau oleh Rasulullah SAW kerana mereka ni sebenarnya bila Rasulullah SAW minta mereka untuk bantu berkenaan dengan tajuk diat satu kabilah yang terbunuh sahabat Nabi SAW, 70 orang. Rasulullah hantar untuk di Bir Ma'unah Biru Ma'unah lah, ke Ma'unah tu. Jadi dibunuh para sahabat kecuali seorang ni balik, on the way balik dia terbunuh, seorang lelaki daripada Bani Amir. Lalu bila dia orang nak negotiate tadi, Nabi jumpa dengan kabilah Bani Nadir ni supaya mereka jadi mediator untuk pengurusan berkenaan dengan diat sahabat Nabi tadi. Lalu diorang kata setuju, tapi tengah perbincangan diorang dah hantar seorang suruh campak batu atas kepala Nabi. Nak khianat on the spot. Nabi datang tempat mereka. Lalu bila keadaan itu berlaku, Nabi SAW terus arah para sahabat balik, dan diorang kejar dari belakang, dapati para Rasulullah dah balik ke Madinah. Diorang tahulah apa akan jadi. Maka diorang cepat berkubu, tunggu. Tapi dalam masa sama Allah Ta'ala dah berikan mereka satu keadaan diorang takut. Sebelum lagi Rasulullah datang, dah ketakutan dah sampai. Maka dari masa itu bila tentera Islam datang, dan mula Allah Ta'ala arahkan Nabi SAW untuk potong. Kan Nabi ni bukan perangai dia untuk buat kerja tak sepatut buat. Dia potong beberapa batang pokok di luar tu, dan start dari situ orang dari luar potong pokok. Dekat dalam dia roboh rumah sendiri. Dia roboh rumah mereka sendiri. Pasal apa? Diorang tak nak orang Islam ni kononnya nanti tinggal kat situ. Tak siapa nak tinggal pun kat situ. Tak jauh daripada Masjid Nabawi, kan. Para sahabat kalau boleh dekat, diorang nak dekat. Hatta Nabi beritahu 2 orang lagi jauh perjalanan, lagi banyak pahala, baru 2 orang stop.
Jika tidak itu Masjid Nabawi itu semua nak dinding tebuk sini, tebuk sini, tebuk sini untuk masuk ikut arah dia. So Nabi SAW, Nabi kata makin jauh makin elok, maka barulah diorang start spreading. Jika tidak, jadi diorang tak nak lagilah nak pergi duduk dekat Bani Nadir punya kampung, lagilah jauh, lagi diorang tak nak. Jadi dan kita bincangkan mana maksud dia dan apa harta yang didapati pada peperangan tempuran tak bertempur peperangan berkenaan dijadikan fai'u. Dia bukan ghanimah. Maksud fai'u ni tadi terserah Nabi nak buat apa. Adapun kalau ghanimah dia ada pembahagian 5 pembahagian yang Nabi SAW suruh bahagikan. Itu insya-Allah nanti kalau ada masa kita bincangkan. Tapi yang ini memang tidak ada diberikan oleh Allah Taala melainkan Rasul. Dan bagi Rasulullah SAW gunakan semua harta yang dia perolehi, dia bagi kepada semua fuqara muhajirin kecuali 2 orang daripada kalangan Ansar yang mengadu tidak ada harta. Lain semua apa diberi kepada muhajirin untuk menampung. Bahkan benda ini pasal baru sangat mereka pindah ke Madinah, maka bimbang nanti benda ni akan orang kata diorang terlalu bergantung dengan saudara-saudara mereka yang Ansar tadi, bahaya juga kan. Pasal manusia ni kita kena jaga, walaupun orang tu baik, jaga hati dia. Jangan kita macam dia baik tak apa, tak kisah pijak kepala dia. Tak boleh lah, Islam tak ajar macam tu. Baik, jadi hari ni kita akan masuk kepada tafsir dia insya-Allah. Baik, Ibnu Katsir berkata, qala Ibnu Katsir rahimahullah, faqauluhu, maka kata-katanya nya balik pada Allah Taala, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab, dialah yang mengusir, mengeluarkan orang-orang yang kafir di kalangan ahli kitab, yakni Bani Nadir, min diyarihim, daripada rumah mereka, di awalil hash, pada awal perutusan. Mana sekali je datang terus settle. Itu yang kita kata bantuan Allah Ta'ala untuk peperangan dan sebagainya, atau Allah Ta'ala nak menangkan kita. Kemenangan tadi Allah Ta'ala yang aturkan. Kita jangan perasan kita lah dengan persenjataan kita dan sebagainya. Rusia datang macam senjata, balik macam tu je. Tak ada benda. Datang dengan semua kekelengkapan, tapi balik macam tu. Afghanistan tangan kosong, tak ada dapat apa. Jadi macam tu kita kata pasal Allah Ta'ala mencampakkan diri manusia ni, tukar pemimpin dia, tukar ini dan sebagainya untuk selamatkan siapa yang dia nak selamatkan, itu Allah Ta'ala akan aturkan. Sebab kenapa minta Allah Ta'ala ambil asbab, tapi jangan bimbang. Sebenarnya Allah Ta'ala yang bantu, bukan kita. Walaupun kita nampak benda tu kelengkapan tangan kita kecil, tapi itu bukan kerja dia. Syarat dia apa yang kita buat itu sedaya upaya yang kita ada, maka Allah Ta'ala akan bantu. Kita kata memang tak boleh ikut logiknya kan. Orang dah ada kubu, umat Islam pula waktu tu zaman miskin pula, sibuk nak pergi ke panjat rumah orang. Buat apa? Kan kita kata benda tu akan menyusahkan kehidupan mereka. Kalau berkubu sebulan, makanan nak cari mana? Kan? Jadi secara tak langsung benda-benda berkenaan kita kata antara benda Allah Taala zahirkan. Dia kata dialah yang huwallazi. Dialah yang, macam ketika perang Ahzab macam juga, kita belajar sampai surah Ahzab akan sampai pun sama juga. Dia yang menyebabkan orang tu balik. Para sahabat Nabi bertunggu, menanti. Dia tak duduk kat rumah kat Madinah, tapi dia menanti di sepadan, di kawasan tepi parit tu. Sebelah sana tentera musuh, sebelah sini mereka tak tahu apa yang akan jadi kan. Tapi Allah Ta'ala hantarkan angin je, terbalik periuk dan sebagainya, semua musyrikin balik, tinggalkan harta macam tu je. Tak mampu, la muqabanakum farji'un, balik Diorang balik sama sekali, tanpa perlu orang Islam menunggu, menanti, tak tahu apa jadi. Tapi Allah Ta'ala berikan mereka kemenangan dengan tanpa mereka perlu bertempur. Contoh juga masalah kisah ni, tak perlu bertempur pun orang-orang Bani Nadir tadi terus kata apa? Terima hukuman bagi kami, kami kelari dari sini, kami keluar. Larilah. Satu lagi pergi ke Khaybar, lepas tu satu lagi kumpulan pergi ke Syam. Dia kata apa? Min diarihim an Ibn Abbas, Ibn Abbas qala, beliau berkata, man syakka fi anna ardal mahsyar hahuna, yakni Syam. Okey, mana kalau siapa yang ragu-ragu terhadap bumi mahsyar itu adalah Syam, hahuna di sini, yakni Asyam, falyaqra hadhil ayah, maka hendaklah mereka membaca ayat ini. Ayat ni maksud dia huwallazi, dialah yang akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab, yang mengusir, dialah Allah Ta'ala yang mengusir orang kafir dengan ahli kitab, min diyarihim, daripada rumah mereka, li awwalil hash, bagi pembangkitan yang pertama. Maksud dia kaitkan dengan tajuk mahsyar. Maksud kaitkan tempat, pasal satu kumpulan lari ke mahsyar, lari ke tempat bumi mahsyar tu, yang pergunungan di kawasan Syam tu, yang nanti hari akhirat nanti itu antara tanah macam kubur Nabi, macam raudhah lah kan. Raudhah Nabi kata ma baina mimbari wa ma baina mimbari wa raudhat wa qabri raudhatun minal jannah. Di antara mimbarku dengan bilik aku adalah satu taman-taman syurga. Lafaz tu bukan maksud sekarang masuk itu syurga. Ada orang kata sekarang masuk itu syurga, salah.
Maka para ulama ittifaq, kata keseluruhan para ulama menyatakan itu apa akan datang. Pasal itu laluan Nabi setiap hari pergi masuk untuk solat. Maka tanah tu Allah Ta'ala muliakan, hari akhirat nanti dia menjadi tanah dan syurga. Memang bukan masuk sekarang ni kan ada orang munafik pun lepak kawasan tu. Kan Syiah pun di situ dapat masuk syurga. Siapa yang ajar? Kan? Mana maksud dia benda tu bukan masalah kasyaf tak kasyaf. Itu adalah masalah memang tanah itu bukan tanah sekarang. Mana akan datang. Macam juga tanah Syam. Bila akhirat nanti tanah tu dikekalkan. Yang lain akan diratakan, hilangkan. Tapi yang itu masih lagi kekal sebagai tanah perhimpunan akhir bagi manusia. Itu bumi mahsyar. Bumi untuk mahsyar, untuk perhimpunan manusia pada akhir kiamat nanti. Okey. Jadi qala lahum Rasulullah sallallahu. Okey. Dalam hadis ini datang dia kata baca ayat ni dan kemudian dia kata qala lahum Rasulullah, telah berkata kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhruju, keluarlah kamu semua. Ukhruju, keluarlah kamu semua. Ada Durrul Mansur ni asar daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi telah kata kepada mereka, ukhruju, keluarlah kamu semua. Qalu ila aina? Qalu ila ain? Ke mana? Kami kena keluar ke mana? Qala ila ardil mahsyar. Nabi kata kepada mereka, ke bumi mahsyar. Tapi separuh tu kan kita kata pergi ke Khaybar. Tapi lepas tu Khaybar pula datang pula tentera Islam lepas tu ke situ. Okey? Tapi yang pergi lari ke balik ke Syam dipanggil sebagai bumi mahsyar. Itu yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Okey? Maksud dia memang itu yang dikatakan kait dengan tajuk Al-Hashr tadi. Ada kata Al-Hashru tadi kebangkitan mana perutusan pertama tentera. Itu kata Al-Hashru tadi adalah bumi mahsyar. Kan? Mana kalau dikata ikut yang meaning tadi yang Ibn Abbas punya pun kita tak boleh nafikanlah kerana beliau adalah di antara penterjemah Quran. Namun gitu kita kata yang awal memang mengatakan bahawa tempat maksudnya sekali perutusan terus diorang baik keluar. Bukannya perlukan kepada 2, 3 datang pula dari utara selatan, tak payah, sekali je. Datang terus mereka keluar. Itu yang dimaksudkan oleh sebahagian para ulama. Okey, li awal hash. Mana sekali utus je terus mereka keluar. Tak perlu giletin dan sebagainya. Dan Allah kata apa tu? Wa qauluhu ma zanantum ay yakhruju. Kamu tak sangka mereka akan keluar. Kamu tak sangka mereka akan keluar dengan kubu mereka yang besar. Kamu tak sangka mereka akan keluar. Lama kan dia orang letak situ. Lama. Menantikan Nabi akhir zaman. Sebelum Nabi lahir lagi mereka dah tinggal. Kan lepas tu Nabi diutuskan umur 40 tahun. Diorang masih tinggal situ. Diorang dahulu kan kita kata ada golongan Yahudi ni tinggal keliling Madinah untuk menantikan kalau boleh perutusan Nabi itu daripada keluarga mereka. Diorang tahu bumi itu bumi tempat diutuskan. Sebab kenapa orang Ansar bila mereka dah masuk Islam, Muaz bin Jabal dan lain, bila dia jumpa dengan Yahudi yang dahulunya kata nanti Nabi akhir zaman akan datang, rupa dia begini, sifat dia begini. Orang Ansar cepat masuk Islam. Nanti kita akan baca depan ni dah sifat mereka. Mereka masuk Islam awal-awal tu sebab apa? Sebab mereka dah terima awal dah pengetahuan tentang siapakah dia Nabi akhir zaman. Tu bila nampak Nabi diorang tak ada ragu-ragu, tak ada macam patut tak? Nak tak ambil? Boleh ke? Undilah. Tak ada. Bahkan mereka datang terus kata bai'ah. Mereka nak terima Rasulullah. Memang kita kata Nabi ketika tu pula tawarkan diri Nabi. Jumpa kabilah sekian, tak nak. Jumpa kabilah sekian, tak nak. Tawarkan. Datang Ansar tengok-tengok kan. Tahu antara yang disebut dalam sirah Nabi Ibn Hisham, dia kata apa? Dia tengok saya Rasulullah, dia kata apa? Inilah Nabi yang disebut-sebut oleh jiran-jiran kamu Yahudi. Cepat ambil sebelum orang lain ambil. Diorang ambil cepat-cepat. Sebab kenapa kita tak ada dakwah dakwi? Dan bahkan kita pelik jangan diorang pun menyembah berhala. Orang Aus dan Khazraj ni, diorang bukan beragama Yahudi. Pasal agama Yahudi agama keturunan. Tak ada siapa boleh convert Yahudi suka hati. Tapi bila mana diorang percaya syurga neraka. Tak pelik ke? Percaya syurga neraka. Kan bila Nabi janji dengan mereka ketika mana mereka bai'ah, nanti kita akan baca, dia bai'ah, Nabi kata bila dia kata ya Rasulullah, kalau kami tunai apa kau minta? Kan? Engkau minta kami apa? As-sam wa ta'ah. Dengar dan taat ketika susah atau senang. Maksud dia kata lain, korban nyawa, harta, anak pinak, isteri dan sebagainya, bantu Rasulullah, pertahan Rasulullah, ninggal Rasulullah. Tunai, kami tunai apa kau minta ni. Apa kami dapat? Nabi sebut satu je, syurga. Diorang pula dengar syurga, mesin tangan kau. Tak pelik kita sekarang ni, jom datang semayang berjemaah. Ada pahala ke? Kan? Kita nampak tak? Nak bersedekah pun kita fikir 10 kali. Betul lah Nabi kata, harta aku bukan apa yang ni, aku makan habis, aku pakai lusuh, aku sedekah, simpan. Itu harta aku. Kalau aku simpan dalam keadaan bank, belum tentu jadi harta aku. Ini Nabi dah ajar. Tapi bila nak bersedekah tu fikir 10 kali. dia tarik nafas, turun nafas, tak boleh tak bagi. Maksud dia secara tak langsung di situ gambaran sebenar yang kita katakan iman Ansar tadi tu beza. Sebab apa? Yahudi keliling tadi punya kerja.
Duk cerita Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. So bila datang Nabi, diorang tengok, inilah dia ambil terus, tak cakap banyak. Ada pun yang lain fikir 2 kali. Ada yang nantilah tengoklah keadaan, kalau kau menang kami ambil kau. Macam-macam ada. Ada macam tu. Maksud dia banyak orang ragu-ragu lagi. Tapi mereka Ansar tak ragu-ragu langsung. Terus nanti kita baca nanti sampai ayat ke-9 nanti dia akan bincang berkenaan sifat Ansar. Macam mana mereka ni Allah Taala kata walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan orang-orang yang mempersiapkan dar tempat tinggal, wal iman dan iman, disiapkan iman dan tempat tinggal sebelum orang-orang muhajirin. Sebelum muhajirin lagi dia siapkan iman. Apa cara dia? Kaitan dengan Yahudi tadi. Mereka tahu tentang sifat Nabi sebelum Nabi datang lagi daripada orang Yahudi tadi. Macam kita lah, orang cerita-cerita orang sifat sekian, cerita tiap hari, kita pergi, inilah orang dia. Kita akan nampak sendiri. Maksudnya diceritakan kepada kita sifat tadi. Tapi lah, kita kata nyata lah pasal Nabi SAW ketika tu memang physically wujud. So, diorang tahu petanda-petanda dia. Mereka cari petanda-tanda tadi. Jadi, dia kata apa? Dia kata, ma zanantum ayyakhruju. Kamu tak sangka mereka akan keluar. Ai, fi muddati hisarikum lahum, wa qasriha, wa qisariha. Dalam tempoh apa? Tempoh kepungan kamu kepada mereka, dan juga apa? Pendeknya tempoh tadi. Biasa-biasa diorang dah siap-siap. Dengar, kan saya diorang nak bunuh Rasulullah. Lepas tu diorang tahu dah apa akan jadi. So, dah kumpul barang makanan. Kalau duduk dalam tu, tak ada masalah pun sebenarnya. Pasal diorang dalam kubur diorang tu dah ada semua sekali. Tapi umat Islam datang, kepung sekejap, dia terus keluar. Pelik kan? Menyerah kalah. Macam orang apa, perompak bank kan? Biasa apa, polis apa, tutup air, tutup elektrik. Antara benda mula-mula sekali. Tutup semua sekali. Apa, talian dan sebagainya. Tapi zaman sekarang payah sikit ada handphone. Dia jamming lah kan, jamming kawasan tu. Tapi secara asasnya kalau dia kata benda utama, putuskan segala apa benda yang boleh dapat. Orang tunggu. Mungkin 2 minggu, mungkin 3 minggu, mungkin sebulan. Tengok keadaan lah. Kalau tempat tu ada semua sekali, lagi lama. Tapi sekarang ni diorang ni satu bandar yang memang kampung diorang tu dikepungi oleh apa, kubu yang besar. Tapi diorang, umat Islam datang tu, kepung sekejap je, dah terus menyerah. Semua orang tak sangka. Ma zanantum an yakhruju. Kamu tak sangka mereka akan keluar. Wa kanat sitata ayyam. Nak tempoh kepungan 6 hari je. 6 hari je. Diorang ada kubu, diorang ada macam-macam benda tu. Tapi apa? 6 hari je tentera Rasulullah datang, terus mereka apa? Menyerah. Kenapa dia dikepung bagi Nadia tu? Sebab dia kan tadi kisah tadi dia nak bunuh Rasulullah. Diorang ada dengan Rasulullah ada perjanjian. Sejak Rasulullah datang Madinah, ada perjanjian awal. Lepas itu kita kata ada orang-orang apa musyrikin kirim surat suruh supaya orang panggil apa Yahudi ni buat kerja supaya bunuh Rasulullah. Mula ditunjuk pada orang-orang apa munafik. Orang munafik tak sanggup. Tuju pada Yahudi dah ada perjanjian. Tapi bila sampai tu peringkat dah ada perjanjian dengan Rasulullah SAW. Lalu bila yang kes tadi Nabi pergi kan, kes ada seorang Muslim Islam bunuh ada kabilah yang ada kaitan dengan dorang. Bukan kabilah tu kan dorang, tapi ada kaitan dengan dorang. So Nabi gunakan dorang ni untuk jadi penenang bagi kabilah tadi. So jadi dorang pun pergilah. Apa kata setuju. Tapi tengah setuju tu Nabi tengah masuk dekat bandar dorang. Dorang pergi panjat seorang naik atas rumah nak campak batu atas kepala Nabi. Dan sebab itu kita kata cuba nak bunuh apa pemimpin umat Islam. Kita tahu Rasulullah SAW ketika tu dia nak bunuh sedangkan ada perjanjian. Dan Nabi balik dan siap tentera datang balik. Tapi datang balik tu 6 hari je. 6 hari je berlaku kepungan dan sekian. Memang kita kata sengaja nak bunuh atau perang bukan kerja Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW kita kata orang paling pemaaf, paling pemaaf, paling mudah untuk memaafkan orang yang minta maaf. Tapi bila benda terdatang arahan Allah Ta'ala untuk dia buat. Macam kita terangkan itu, peperangan ni bukan kerja Rasulullah SAW kejar, tahu? Ikutkan Rasulullah ni memang kita kata sepanjang hidup dia tadi kan, dia seorang yang bukan orang yang kasar, bukan orang sekian, bukan. Tak menjerit tengah pasar, tak ada sekian, tak ada bertekak dengan orang, tak ada. Makin dia kita kata makin dia tak tahu, makin dia lembut. Kayak yang apa dulu Zaid bin Sa'nah dalam hadis berkenaan yang panjang pada orang Yahudi ni dia banyak test Nabi. Lepas Nabi pindah ke Madinah, Zaid bin Sa'nah antaranya, Abdullah bin Salam antara yang zahir lah, ada lagi beberapa orang. Salman Al-Farisi, dia test Nabi dengan apa yang karakter yang dia dah tahu. Antaranya yang Zaid bin Sa'nah kata ketika kan dia kisah Zaid bin Sa'nah masuk Islam. Pernah baca? Okey, Zaid bin Sa'nah ni dia masuk Islam. Cerita di sini. Nabi SAW satu hari tengah duduk di Madinah kan. Kemudian orang datang minta bantuan. Kampung kami kebuluran dan sebagainya. Nabi SAW kalau dia kata ada dalam simpanan zakat, ada harta, Nabi bagi. Sekali tanya-tanya, dia kata tak ada simpanan langsung. Tak ada simpanan langsung berada di sana. So apa dia buat?
tengah-tengah sibuk macam tu kan, orang ni tak ada benda, Zaid bin Sa'nah duduk kat situ. Lepas tu dia kata, ya Muhammad, kau nak tak aku bagi dulu untuk diorang, nanti kau bayar balik. Dan tempoh-tempoh tertentu kau bayar balik. Nabi kata setujulah. Pasal harta zakat insya-Allah akan datang lagi. Kita tak nak bagi zakat, tanya dulu, betul ke tidak? Ni ada kat rumah dia suruh ke? Tak nak bagi, cakap tak nak bagi dah lah, kan? Masa dia Nabi tak tanya, Nabi cuma tahu kalau ada Nabi bagi. So bila Zaid bin Sa'nah tawarkan, kan, dia ni Yahudi, dia tawarkan, nak tak hai Muhammad, aku bagi dulu sekarang ni pasal diorang perlukan sekarang, aku bagi dulu, nanti kau bayar balik pada aku. Nabi kata setuju, buat perjanjian, bayar pada sekian, tanpa riba lah. Okay. Nabi dia tak tahu pasal memang riba ni, actually Yahudi pun tahu benda tu haram. Dia tahu riba tak boleh. Diorang tak tahu benda tu tak dibenarkan. Tapi lah, jadi kadang-kadang dia apply pun tahu. Kita baca Talmud, haram untuk kita sama kita, halal untuk kata orang lain. Dia buat kata orang lain, dia buat lah, sama dia tak buat. Tapi bila jadi kes dia, Zaid bin Sa'nah, dia janji Rasulullah SAW, tahu dia buat apa? Dia minta bayaran tu sehari lebih awal ke 2 hari awal. Dia datang jumpa Rasulullah, dia kata, "Hey Muhammad." Dia kata, "Tak, bukan Muhammad. Wahai Bani Abdul Muttalib." Dia kutuk Datuk Nabi straight. "Engkau ni kaum yang mutil, kamu ni apa mumatil, kamu ni adalah kaum yang suka merewetkan bayar hutang." Omar pun datang, gak tolak nak Omar kan. Omar tarik terus nak ni. Wahai musuh Allah, Omar punya ni kan. Dia tarik Rasulullah SAW sampai bekas. Tapi Rasulullah SAW pula bila buat macam tu, Nabi kata apa? Nabi kata, "Wahai Omar, ini bukan masalah kau sepatutnya kata pada dia, minta lebih-baik. Engkau patut kata pada aku, bayarlah elok-elok. Kenapa kau campur, kau tolak dia, kenapa?" Nabi kata dengan dia. Kan dia Omar kasar pada dia. Orang tu Omar nak ni dah. Tu Rasulullah kata pergi. Mana ketika tu kebetulan memang dalam zakat punya ni dah ada simpanan, dah ada barang. So Nabi kata pergi bayar. Dan lebihkan. Sebab kau kasar pada tadi. Denda kerana kau kasar pada dia, kau bayar lebih. Lepas tu kan, pergi. Sampai sana, Zaid bin Sa'nah pun, ni Omar tukang bawa. Kalau kita, depan Rasulullah, jaga kau di belakang nanti. Kan, dia tak. Omar, dia patuh. Dia bawa Zaid bin Sa'nah pergi ambil barang, tapi dilebihkan. Bila lebihkan, Zaid bin Sa'nah kata, "Apa ni? Kan apa pasal lebih ni?" Dia kata, "Rasulullah suruh aku lebihkan sebab aku kasar pada engkau." Lepas tu, "Wahai Omar, kau kenal tak aku?" Dia kata. Omar kata, "Tak kenal. Aku Zaid bin Sa'nah." Lepas tu Omar kata, "Al-Habr, mana pendeta ke?" Pendeta, dia ahli kitab. Bukan ahli kitab je, memang pandai kitab Taurat. So jadi bila Omar kata, dia kata ya. Dia kata sebenarnya aku dah lihat pada Muhammad ni semua tanda-tanda kecuali beberapa tanda. Antaranya dia sebut dah. Antaranya adalah yang terakhir aku tengok adalah yang aku nak cari, makin dia tak tahu makin dia lembut. Makin dia tak tahu makin dia lembut. Macam awak sekian ya kot. Dia hanya ya kot je. Dia takkan macam mana ada awak sekian. Kalau kita kan bila makin kita tak tahu, kita kan makin garang. Nabi terbalik, makin dia tak tahu makin dia lembut. Pasal orang kata, Muhammad, kau ni adalah suka keluarga kau ni suka melewat bayar hutang kan. Padahal benda tu tak sampai lagi masa. So Nabi waktu tu macam, iya ke aku silap? Dia tak. Kalau kita kan kita marah balik. Bila aku silapnya? Tak, dia tak. Rasulullah makin tak tahu, makin dia lembut. Jadi itu yang terakhir benda dia nampak. Kalau macam ni sifat Rasulullah, kan orang nak try bunuh bukan dia seorang sebenarnya. Kan bukan, jadi bila sampai arahan Allah Taala bagi dia bergerak. Memang dalam peperangan kita kata bukan benda Nabi cari. Bahkan Allah Taala sendiri nyatakan dalam Quran dalam surah Al-Baqarah beliau kata apa? Kutiba alaikum qital wa kurhun lakum. Difardukan atas kamu berperang dan kamu tak suka pun. Tapi kamu bimbang-bimbang, kamu tak suka satu perkara, dia baik untuk kamu. Bimbang-bimbang kamu suka satu benda tapi ialah buruk untuk kamu. Dari rehat memanjang kan, asyik duduk dalam aircon, lepas tu kena penyakit jantung. Kalau pergi jihad, kita ada senaman kan. Konon macam itulah contohnya. Ada kebaikan, ada keburukan Allah Ta'ala berikan pada benda-benda berkenaan. Jadi Nabi sendiri tak suka, umat Islam tak suka. Tapi apa? Arahan Allah Ta'ala. Dia bukannya je warmonger nak berang je kerja dia. Kan asal pedang tiap hari. Kan kerja. Para sahabat buat kerja biasa. Sampai perang, dia bukan perang. Tak ada, lepas tu dia buat kerja lain balik. Yang pergi bertanam-bertanam, menternak, menyaga. Mereka ada kerja masing-masing. Tak ada benda, diorang tak ada kerja lain tiap hari pergi asal pedang nak serang orang. Faham tak? Jadi dengan asas itu, bila kita tanya berkenaan jihad ni, memang Nabi bila bergerak, Allah Ta'ala arahkan dia bergerak. Boleh bergerak. Itu adalah wahyu Allah Ta'ala kepada baginda SAW. Tapi kalau kita orang Islam tu satu wahyu lah pula. Yang cari ustaz lah, ustaz patut kami buat benda sekian. Tak payah tanya ustaz lah. Timbang berdasar pada apa, baik dan buruk. Sudah. Dan juga lepas tu, bismillah bergerak. Minta Allah Ta'ala berkati kita pada benda yang kita buat. Jangan pula kita sibuk pula
Ini tak dapat wahyu ni, macam nak buat kerja ni. Kan? Nabi ada wahyu, betul. Tapi kita ada Quran juga, sunnah Nabi SAW. Baik. Dia kata apa? Dia kata, maksud dia, ma zanantum ayyakhruju, kamu sangka mereka takkan keluar. Tidak kamu sangka mereka akan keluar. Dan tempoh kepungan kamu kepada mereka. Dan pendeknya tempoh tadi. Dan ia adalah 6 hari. Ma syiddati husunihim, berserta dengan apa? Kekukuhnya, teguhnya apa? Mereka punya kubu. Waman atiha, dan juga orang kata penghalangan yang berlaku pada dia. Mana tegapnya. Dia boleh menyekat. Penyekatan kubu tadi tu cukup kuat. Kamu takkan sangka 6 hari dia keluar. Tak sangka langsung. Kan semua ada kat situ. Macam tu kita kurung dalam pasar raya. Ada polis kan? Jangan bergerak, kamu dikepung. Betul dalam pasar raya. Agak-agak berapa hari dia kena berhenti. Makanan semua ada dalam tu. Mesti dia relax je. Hari ni makan coklat, besok makan roti, lusa masak daging. Dan tu kadang-kadang ada sekali dengan deep fryer lah sebagainya kan. Goreng dalam tu. Dah masak ke belum? Kata kan. Polis juga keluar. Dan kita takkan sangka. Saya kata polis datang terus. Seminit je terus keluar. Tak sangka dia akan keluar. Betul tak? Macam ini para sahabat dengan mereka ni, tak sangka mereka keluar dengan persenjataan mereka ada. Kan orang duduk atas kubur tadi bertembak orang Islam di masa. Tapi 6 hari dikepung, tiba-tiba dia terus menyerahkanlah tanpa sebarang pertempuran. Okey. Walihada qala, kerana ini Allah Taala berfirman, wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Dan mereka menyangka bahawa mereka ni, sungguhnya mereka, penghalang mereka, penyekat mereka adalah husunuhum, kubu-kubu mereka. Minallah, menyekat mereka daripada Allah Taala. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Allah Ta'ala datang kepada mereka dari arah yang mereka tak sangka-sangkakan, dari sudut yang mereka tak sangkakan. Ai ja'ahum min amrillah ma lam yakun lahum fi bal. Datang kepada mereka daripada urusan Allah Ta'ala, hukuman Allah Ta'ala, apa yang tak ada dalam mereka ni terlintas pun. Kama qala fil ayatil ukhra, macam Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nahl 26, Allah Ta'ala nyatakan qad makaral ladina min qablihim. Sesungguhnya telah membuat tipu daya orang-orang sebelum daripada mereka. Fa'atallahu bunyanahum minal qawa'idi. Allah Ta'ala datangkan hukuman, menjadikan apa? Pada bangunan-bangunan mereka. Maksudnya ada kaum sebelum ni lagi. Zaman dahulu kan, bangunan runtuh, tanah runtuh sebagainya, kepada bangsa-bangsa sebelum daripada umat Muhammad SAW, sebelum turun di Taurat lah, kita kata. Memang dah berlaku macam tu. Kufur saja Allah Ta'ala turunkan bala tadi, satu negeri tu habis. Tak ada apa tinggal. Dan kita kata benda tu, kesan tu ada depan mata kita. Bila manusia tu ada tempangan besar, ada semua sekali, apa pasal boleh tinggal kampung orang? Tak boleh tanya. Kan kat Afrika kan ada tempat-tempat tertentu yang kita kata kubur tu cukup. Tapi mana pergi ke orang tadi? Kan? Kena penyakit ke? Kan? Bangunan runtuh ke? Apa yang dekat tenggelam dalam lautan, bandar tadi, macam-macam benda. Semua Atlantis kan? Dia jumpa benda tu dekat lautan. Apa jadi pada mereka? Mana pergi orang-orang yang tadi? Tak ada orang berhenti berenang ke? Kan berenang ke tepi, jadi macam ni. Tak ada siapa tahu cerita apa jadi. Tapi ikut civilized atau ada orang punya macam tamadun Greek lama kan? Tamadun mereka ni kita kata dahsyat. Dengan kisah Aristotle dan sebagainya, ada tandas awam, hygiene. Sampai sekarang kesan tandas awam tu ada lagi. Tapi yang peliknya, orang yang berfahaman dengan Christianity, yang mengambil fahaman daripada mereka, kononnya bangga dengan apa daripada Greek lama, Aristotle, Plato dan sebagainya, tiba-tiba tengok di Eropah, selepas daripada mereka mula start ada perbandaran, duduk dalam bandar dan sebagainya, antara masalah mereka yang awal adalah mereka kena penyakit taun. Kerana tak ada sistem perparitan yang betul. Sedangkan Greek tadi dah ada dah. Mana lagi bijak? Mana pergi diorang? Kalau kita dah makin bijak, makin kita makin kekal. Kan makin kita bijak, makin banyak ubat. Ubat mahal rupanya. Saya cerita tadi, saya pergi IJN. Ada orang tu dia hantar ubat pada bapak dia. Ini ada kawan ni kan, dia bos dia kata pergi hantar ubat ni. Dia kata, ustaz, saya tak tahu ubat tu RM1. Saya ingatkan ubat tu adalah 60 biji je. Saya baca RM96. Dah berapa dia kata. Dia baca RM90. Dia pergilah sampai ke rumah orang tu, serahkan dengan ambil duit dan sebagainya kan. Rupa-rupanya ubat tu RM9,600. Seriously, saya kata biar benar. Ya ustaz, saya kata. Dia kata 60 biji RM9,000 lebih. Mana sebiji tu berapa? Ubat kanser berapa mahalnya tu? Ubat kanser kan biasa mahal. Tak tahulah kanser apa kena, wallahualam. Tapi cerita ni ubat macam tu untuk sustain nyawa panggil. Kan untuk jangan mati. Ini bukan kita ejek orang makan ubat tak mati. Maksud dia makan ubat untuk sustain nyawa tadi biasa berlaku. Zaman dahulu lagi bijak. Kan orang-orang Rom, orang Parsi dan sebagainya, orang Mesir dengan piramid mereka ada, tak ada siapa boleh jangka tiba-tiba hilang. Yang buat piramid tu tak wujud dah.
Kemudian yang duduk tadi kan, tengok kat piramid tu nampak ada perubatan lah, ada alat bedah dah. Mana pergi diorang? Orang Mesir ada sekarang tak reti bab tu. Yelah, diorang dah kuliah perubatan tu itulah. Tapi benda yang kat situ bukan turun-temurun, putus. Bahkan bahasa yang ada dekat dinding tu pun tak boleh baca. Tak boleh baca. Mana pergi? Tiba-tiba Mak Saleh datang, kan? Ini maksud dia sekian. Tipu je. Dia nak curi harta dalam tu. Curi-curi kan, mas-mas dalam tu. Itu je kerja dia. Tapi dia kata baca ini maksud sekian, burung ni maksud sekian, mata maksud sekian dan sebagainya. Tapi anyway, faham tak? Tamadun tu hilang. Mana pergi? Sepatutnya makin kita bertamadun, makin kita kaya, makin kita berteknologi, makin kita kekal. Ini makin kita hebat, makin hilang pula. Apa pasal? Kan? Jepun kan, Jepun kan. Makin maju sekian, kadar pertumbuhan rakyat dia makin sikit. Tahu kan? Diorang sekarang tak ada orang muda. Orang muda yang ada tu, itu yang muda-muda tu lah. Anak kelahiran, birth rate dengan yang ni tak banyak. Singapura kan, makin moden, tapi rakyat makin pupus. Terpaksa import dari luar. Apa hal? Tak maksud dia, gitu lah kita kata. Benda tu tadi, kadang-kadang kita sangka. Kita sangka kita peraturan, kita punya sistem yang kita ada tadi akan mengukuhkan kehidupan kita sampai 20 tahun akan datang. Kaya 50 tahun akan datang lagi. Tak. Pasal tu Allah kata, kadang-kadang ada orang tu sangka bangunan dia besar, kuat takkan dia, Allah tak akan robohkan. Dia boleh roboh sekejap, selip mata je. Selip mata je. Kita banyak sejarah kat Malaysia ni, bangunan roboh. Highland Tower tu yang dahsyat Highland Tower tu. Dia bukan roboh macam ni. Dia roboh macam ni. Dia jatuh dulu kemudian patah. Kan? Sekarang ni ada juga kesan bangunan tu. Nak pergi tinggal boleh. Orang tak nak pula, kata banyak hantu kan. Orang Melayu kita banyak hantu. Kata banyak mak dadah yang lepak atas tu. Kan? Tapi faham tak? Maksud dia, benda-benda berkenaan kita kata Allah Ta'ala tunjukkan dah. Kamu ada perancangan, kamu ada pengurusan, jangan terlampau confident sangat. Apatah kalau jahat, lagi teruk. Kan? Jadi Allah Ta'ala kata, dan waqad makaral ladzina min qablihim. Demi sungguhnya telah membuat perancangan dahsyat jahat orang-orang sebelum mereka. Fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Allah akan datangkan bencana tadi pada binaan mereka daripada tiang-tiang asas mereka. Fa kharra alaihimus saqfu. Lalu dubuh kat atas mereka apa? Atap. Min fawqihim, daripada atas. Wa atahumul azab min haitsu la yash'urun. Datang pada mereka azab dalam keadaan mereka tak sangka-sangka. Mereka sangka itu adalah benda yang mempertahankan mereka, tapi itu juga benda yang membunuh mereka. Dan dekat Yaman ada kes orang kaya buat peti besi dalam rumah. Peti besi bukan peti besi, bilik kebal dalam rumah. Duit dia banyak kot, wallahu alam, tak tahu. Nak jadi cerita, dia masuk dalam tu, tertutup, tak boleh keluar. Tak ada siapa boleh layan sekian. Dia mati. Itu sebenarnya itu adalah simpanan harta dia untuk kekal di lama. Tapi dia masuk dalam tu, dia terkurung dalam tu. Lalu apa jadi? Dia tak boleh keluar. Tahu sebelum dia mati dia buat apa? Dia koyakkan semua duit dolar yang dia ada dalam tu. Tak nak bagi, dia geram sangat kan. Dia koyakkan, habis. Tapi dia faham tak? Maksud dia secara tak langsung di situ kita kata, kadang-kadang benda yang kita suka sangat tu, itu yang binasakan kita. Kita tahu. Jangan kita sangkakan benda tu baik tu yang kita sangka baik. Yang kita kata benda yang nikmat sebenar adalah benda Allah Ta'ala berikan kita, walau sedikit tapi berkat. Bukan benda mesti banyak. Banyak barulah berkat nama dia. Tak. Sikit diberkati Allah Ta'ala, berterusan dia ada. Tapi kalau banyak sekaligus ada tapi hilang terus, buat apa? Kan, musnah kita dengan benda berkenaan, buat apa? Kan, makin kaya pula mati dengan peti besi tadi. Kan nampak? Dia rasa itu sustainer dia. Tapi benda tu yang bunuh dia. Apa faedahnya? Jadi secara tak langsung kita kata, kadang-kadang macam tadi binaan kan, orang sebelum daripada kaum-kaum yang kita zaman Rasulullah SAW dahulu, mereka macam tu. Bina bangunan kukuh kuat, tiang besar. Kalau tak datangkan patah tu, jatuh semua sekali atas mereka sendiri. Habis, tak ada benda yang tinggal. Okey. Wa qauluhu, Allah Ta'ala nyatakan lepas tu, wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Allah Ta'ala lemparkan dalam hati mereka apa? Ketakutan, kegerunan. Okay. Takut. Ai al-khawfu wal hala'u wal jaza'u. Allah Ta'ala campakkan apa? Ketakutan, okey, al-hala'u, kebencanaan, rasa bencana besar, wal jaza' dan juga apa? Rasa tak boleh nak selamat. Tak tentram. Bila tak tentram. Duduk. Tapi rasa belakang tu ada. Macam kita kata kat sekarang ni kan. Kita dalam kereta belakang kita laju, kiri akan laju, semua laju kan. Tapi kita boleh relax ke tidak? Kan kalau orang tu macam takut kan. Jadi masalah kan dia bawa kereta dengan ketakutan. Agak-agak macam bawa kereta dan takut. Nak masuk ni. Tu dah sampai tu. Tak masuk. Gila ke? Kan langgar dia orang belakang sini datang, orang belakang datang. Masa dia tak tentram, tak boleh.
Mana orang macam tu tak boleh bawa kereta. Kalau dia kata orang tu rasa ketakutan, tak boleh. Ini dalam rumah ketakutan. Dia masalah juga. Kubu dah ada, air dah ada, makanan dah ada, senjata dah ada. Takut juga. Dan apa lagi nak buat? Tak boleh. Tak boleh kekal. Kita kata memang sentiasa ketakutan. Ini adalah benda yang kita kata paling-paling ni. Cara, maksud dia nak kalahkan. Memang kita kata ada benda ni dipakailah oleh orang barat. Tahu dia panggil warfare kan. Dia cara nak lawan perang ni. Sebelum nak lawan perang dengan mana negara, tahu apa buat filem. Dalam filem dia ada kamera boleh tembus dinding. Nampak orang tu jantung dekat mana nampak. Senjata tembak pun tak ada peluru. Nampak tak? Ini warfare dia. Ada atas, ada satelit tangkap gambar. Dari lari nampak tembak dengan drone mati. Dia tunjuk benda tu saja tau. Memang sengaja dia tunjuk untuk takutkan kita. Tu lepas tu orang Islam kita pun takut. Ish, gila kau, kena bom nanti. Ish, jangan cakap macam ni pada mereka. Itu jadi kes dia. Ditakut-takutkan. Memang, tapi ketakutan tadi sepatutnya kita dah ada pendinding yang asas. Itu apa? Allah. Dan kalau kita mati kerana dibunuh kerana Allah Ta'ala, lillah, mata kita mati ni kerana Allah Ta'ala, actually untung. Tak ada benda kita rugi. Tapi orang kita macam pasal lupa benda tu, duk sibuk takut. Kalau kita dibunuh kerana Allah Taala, orang tu rasa kita bahaya untuk apa? Kita ni akan menyebabkan Islam menang atau kita kekufuran akan hilang dengan sebab kita. Seriously, untungnya kita. Kan kita dibunuh kita kerana Allah. Mati fi sabilillah. Apa masalah dia? Ini kita macam takut. Jadi ini sebab kenapa kena belajar. Ini kena buka kelas sebenarnya. Buka kelas untuk menteri-menteri belajar berkenaan dengan tajuk apa? Mati syahid. Macam mana? Tak serius. Benda ni serius. Benda penting. Pasal kadang-kadang orang tak terfikir berkenaan mati cara apa. Semua orang akan mati. Tapi kena faham bahawa mati cara apa. Apa cara kita mati? Kita tak ada. Tak payah tunggu drone US tu. Jatuh jalan tangga ni, tergelecuk sikit terhentak kepala mati. Bukan maksud dia. Dari jalan baik-baik lagi. Janganlah maksud dia jalan ni. Maksud dia, memang nak mati tu cara akan datang. Aku tak akan berhenti dengan kita bila masa saja. Tapi masalah cara kita mati, itu choices yang Allah Ta'ala beri pilihan pada kita. Bukan maksud dia kita mungkin tak mati, mungkin mati. Tapi kita kena sentiasa usahakan supaya berada tempat yang betul, masa yang betul pada tiap-tiap hari. Faham tak? Kenapa keluar ni? Belajar. Kenapa keluar ni? Beli makanan untuk anak. Kenapa keluar ni? Nampak tak? Kalau mati dengan keadaan tadi, betul lah. Kenapa keluar ni? Tengok wayang. Makan bangun. Gimana? Tengok wayang. Tengok dah tegak dah wayang besar. Nak tunjukkan apa amalan kita buat. Silap kata. Ingatkan Tom Cruise berlakon. Rupanya aku sendiri ke? Kena faham maksud dia. Anda boleh dapatkan kematian yang mulia dengan apa? Setiap kali keluar tu tanya, nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Kan? Mana kita bina kehidupan kita tu sentiasa arah kita tu betul. Pergi ke sini pun kita betul, ke sini pun betul. Tak ada salah. Faham tak? Mana tak ada benda, tak ada masalah. As long as benda tadi untuk ibadat, untuk mencapai arahan Allah Ta'ala tadi. Command dia kata suruh kita supaya berjalan di muka bumi mencari rezeki. Dan jalan. Kenapa keluar mencari rezeki? Kerana Allah Ta'ala perintahkan aku. Jalan. Mati tadi dapat syahadah. Tak tunggu nak pergi ke benua Palestin saja, kat rumah pun dapat. Kalau orang tu benar niat di kerana Allah Ta'ala, dia mati atas katil Allah Ta'ala bagi pahala mati syahid. Tapi niat kena betul lah. Itu sebab kenapa nak bina niat betul pula, kena sentiasa apa? Belajar mengikhlaskan diri dan belajar berkenaan besarnya akhirat. Barulah anda akan sentiasa nampak akhirat itu besar. Sebab kenapa kita kata ketakutan? Yang kalau orang yang tak belajar, dia akan takut ni. Macam zaman apa propaganda apa ni, konspirasi teori. Kan dia takut kau ini ada perancangan Freemason bla bla bla. Apa tak ada pun diorang sini. Kan bila Nabi kata Ibn Abbas dalam hadis Bukhari Muslim, kan Nabi kata, ya gulam, budak, anak, wahai anak. Inni Bukhari inni u'allimuka kalimat, aku nak ajar kau berkalimah. Ihfazillah yahfazuk. Pelihara Allah Ta'ala, jaga Allah Ta'ala. Maksudnya ingat dia sentiasa. Yahfazuka, dia akan ingat kau. Dia akan pelihara kau, jaga kau. Ihfazillah, sentiasa ingat Allah Ta'ala, sentiasa jaga Allah Ta'ala. Tajidhu tujak, kau akan dapati di depan kau. Maksud dia apa? Para ulama kata, bila sentiasa kita ingat Allah Ta'ala, nak buat benda ni, teringat Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala depan kita. As if Allah Ta'ala depan kita, pandang kita apa kita buat. Tajidhu tujak, kau akan dapati di depan kau. Wa idza sa'alta, bila kau nak minta apa-apa, fas'alillah, minta pada Allah Ta'ala. Minta pada Allah. Minta apa-apa, minta pada Allah Ta'ala. Jangan minta pada lain. Yang pentingnya zaman kita sekarang, orang kata tak apa, minta pada wali. Kenapa? Kan dah belajar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba masih lagi. Wali ni pun ada berkat. Seriously, playing around ke? Agama ni apa benda? Datang bawa ini, bawa itu kan.
Ni janggut Nabi ni. Entah ia janggut Nabi ke tidak. Tak problem ni sekarang kita kata betul. Kalau janggut Nabi, kita jual harta kita untuk dapatkan janggut tadi pun, cium saja pun, awak nak cium, semua harta awak bagi saya. Kalau betul janggut Nabi, kita buat. Masalah sekarang jarak kita dengan Nabi 1400 tahun. Kalau anda kata 20 tahun, silah 20 tahun. Tuan-tuan lu pernah dengar kisah yang apa? Datuk Dr. Harudin alihkan jin pakai bas. Ya, dengar. Pernah dengar dia punya pernyataan, dia kata saya tak pernah buat. Tak dengar? Ada kan saya tayang dulu. Siapa yang tak rajin nak tengok, pergi buka dalam internet, cari tajuk dia berbunyi, saya tak nak buka sini. Ini pasal dia asyik mati. Okey. Tajuk itu Harudin jin bas. Nanti keluar pernyataan dia. Tuan-tuan perhatikan benda tu tersebar tahun 92-93. Saya ingat waktu saya belajar kat Perak. Sekolah menengah dekat Perak, sekolah agama. Ketika tu kecoh tajuk ni. Tajuk Harudin kata ni apa, Harudin alihkan jin pakai bas dan sebagainya. Benda tu dipegang oleh orang Malaysia 92, 2002 sampai 2012. 20 tahun. 20 tahun semua orang macam Harudin alihkan jin pakai bas. Tiba-tiba dalam 2000 tahun ni kan, YouTube tu dia keluar, dia kata ada pun berkenaan dengan alihkan jin kan. Tak pernah saya buat kerja macam tu, dia kata. Tak pernah saya buat, saya tak pernah buat kerja macam tu. Bayangkan kita dengan Datuk Dr. Harudin tu dalam tempoh 20 tahun pembohongan bersepah. Nabi 1400 tahun. Takkanlah tak ada pembohong bersepah dalam tu. Jual terung kata bazinjan sifat min kulli da', terung ubat segala penyakit. Semua menipu untuk keuntungan masing-masing. Apa sepah? Yang bantu mazhab dia bersepah. Nak menangkan pakai hadis palsu. Nur Muhammad tu ada hadis sekian. Bohong. Kan? Bohong, Syiah tipu dan sebagainya. Apa lagi barang daripada Nabi? Barang possession Nabi. Ni kan glow pen Nabi pun ada. Nabi mana menulis? Aku masalah betul orang ni. Kan? Nabi mana menulis? Masa dia bila kita perhatikan macam tu, kita perhatikan ia adalah pembohongan. Ini datang orang dari Lubnan, tak bila pula dia ada kaitan dengan Rasulullah SAW. Tak ada kaitan pun. Tapi dia bawa jubah ini. Jubah siapa dia bawa? Betul ke Nabi punya? Pastikan dahulu sebelum cium. Tak ada apa pasal kena sipilis ni. Kan? Kau masalah kan? Gonoria kan? Dan sebagainya. Kita kena faham. Pasal kita tahu, kita hormati, macam ini perbuatan menjaga-jaga apa dia Rasulullah ni start daripada sahabat lagi. Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kan dia kata kami dahulu bila kami dengar orang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami hadapkan wajah kami kepada dia, mengalir air mata kami. Tapi bila manusia mula buat benda baik dan buruk, semuanya jadi sama. Tak ada masalah dan sebagainya. Kami tak terima melainkan daripada orang sekian je. Sebut nama-nama. Orang ni kami terima. Yang lain kami tak terima. Maksud dia sebelum tu sebutlah daripada Rasulullah, semua kita datang. Tapi lepas dah mula berlaku benda berkenaan, tengok daripada orang tu, orang yang kita kenal kita ambil. Orang tak kenal kita tak ambil. Itu Ibn Abbas punya perbuatan. Yang dikata kami macam tu, dia kata. Kemudian bila zaman tabi'in, Muhammad Ibn Sirin kata, dahulunya mereka itu para sahabat, para tabi'in ini dengar apa-apa, bila terima semua Rasulullah. Oh dia Rasulullah. Ya Rasulullah. Semua terima. Tapi bila berlaku saja fitnah, pembunuhan para sahabat dan sebagainya, pembunuhan Uthman antaranya, pembunuhan Omar antaranya, peperangan para sahabat dan sebagainya, maka kami katakan pada orang bercerita saja, sammu lana rijalakum, beritahu kami siapa orang-orang kamu. Lalu dia tengok pada ahli sunnah, dia ambil cerita dia. Dia tengok pada ahli bidah, dia tolak cerita. Ni Muhammad Ibn Sirin, yang orang Melayu kita dah sebut tafsir mimpi tu. Dia ahli hadis, bukan ahli tafsir mimpi. Orang kita beria kan, ini Muhammad Ibn Sirin. Hasan Al-Basri, ahli hadis. Bukannya terlibat dengan benda-benda yang dia buat ni. Tapi perasan tak? Kalau dia kata yang ini pun kena jaga, takkanlah benda yang berkaitan ini jari Nabi, cincin Nabi, ini kuku Nabi, ini sekian Nabi dan sebagainya, takkan tak nak cek dulu. Kalau hadis kena cek, yang ini takkan tak payah cek. Sebab apa? Sebab ni syekh ni wali, dia bawa, mesti dia tahu. Seriously, main playing around ke? Sebab kadang-kadang macam nak kebaikan dan sebagainya. Ini tak boleh. Sebab kenapa Nabi bina? Para sahabat lepas daripada zaman Rasulullah SAW, mereka tetap minta pada Allah Ta'ala, tak berkumpul kat kubur Nabi. Pasal Nabi ajar, wa idza sa'alta fas'alillah. Nak minta apa, minta pada Allah. Wa idza sta'anta, kalau minta tolong, fasta'in billah, tolong pada Allah Ta'ala. Pasal ini arahan Nabi SAW pada Ibn Abbas. Dia kata, aku nak ajar kau berkalimah. Dengar ni. Lepas tu kemudian, antaranya Nabi ajar itu. Lepas tu Nabi kata dengan dia, wa'alam, ketahuilah, annal ummata, bahawa umat ni, seluruh umat ni, lawistama'u, kalau mereka berhimpun, ala an yanfa'uka bi syai'in, mereka berhimpun untuk memberi manfaat kepada kamu dengan satu perkara, la yanfa'u, mereka takkan manfaatkan kau dengan satu perkara, illa, kecuali dengan bi syai'in, dengan sesuatu yang qad katabahu Allahu lak, Allah Ta'ala tuliskan untuk engkau.
Berapa kadar Allah Ta'ala nak bagi kan? Macam kita kata rezeki, kadar dia banyak sikit bukan kita kawal. Orang tu nak bantu kita supaya kita jadi kaya. Kadar kaya banyak mana pun dia tak boleh ni. Macam bantu sikit kan, tiba-tiba jadi jutawan. Tak. Kadang-kadang bagi bantuan banyak pun tak jadi jutawan juga. Aku tolong dah, tak betul tolong juga. Ada orang kita tolong, simple je dapat. Tapi kadar dapat dia tadi ikut apa Allah Ta'ala nak. Bukan kadar orang ni nak, bukan kadar tuan punya badan nak. Kadar Allah Ta'ala bagi. Kita boleh dijadikan, berkumpullah satu dunia ni untuk menjadikan seorang budak ni pandai. Takkan pandai dia menjadikan kadar Allah Ta'ala izinkan saja. Buatlah sekolah kan, dia terbaik kan. Kita buatlah style kan. Kita kan ada sekolah MRSM, MCKK sebagainya kan. Mana maksud dia, pandai je letak situ. Pandai letak situ, supaya semua pandai je. Tak juga, yang keluar-keluar bodoh pun ada. Percaya dekat saya. Jangan kelentong lah, yang menipu orang, bersepah je kan. Kita nak orang baik keluar di situ. Tak keluar baik pun ada. Maksudnya kita boleh try atur, tapi kadar kemanfaatan aturan orang tadi untuk kita hanya ikut kadar apa Allah Ta'ala dah tulis untuk kita je. Apa persentage Allah Ta'ala bagi, itu persentage yang dia diserahkan. Tak ada lebih dari itu. Takkan boleh dia ubah takdir Allah Ta'ala. Dan juga walau ijtama'u, kalau mereka berhimpun ala an yadurruka bi syai'in, untuk mudaratkan kau dengan suatu, lan yadurru, mereka takkan mudaratkan kau illa, kecuali bi syai'in, dengan suatu yang qad katabahullahu alaik, Allah Ta'ala tentu kau kena. Usahalah nak sakitkan ke, nak bunuh ke, nak sekian ke dan sebagainya, hanya ikut kadar Allah Ta'ala benarkan saja. Kenapa? Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena, ketentuan telah diangkat, wajuffatis suhuf, dan lembaran telah kering. Tulisan pening kepala. Maksud dia, dan tajuk ni tulisan pening kepala untuk minta apa, takut dan bimbang. Ni Nabi ajar. Sebab kenapa kita kata nampak perancangan konspirasi teori dan sebagainya, kononnya ini Freemason, ini sekian, dapat ke kita apa kita kata apa, orang-orang yang mengkhianati negara sendiri dalam ni, kita kata ini Freemason, ini spy dan sebagainya. Tulisan bimbang. Kita buat apa yang zahir depan mata kita, tapi apa yang tersembunyi, apa akan datang, terpulang pada Allah Ta'ala. Buat effort buat. Kan jumpa orang tu pembohong, janganlah cantik dia jadi lagi sebagai orang yang mewakili kita. Tahu dah pembohong, tapi kalau Allah Ta'ala nak jadikan kita baik juga. Jangan macam tu. Nah, itu nama dia bangang kan. Kita tahu dah orang ni suka mencuri, kita suruh jaga apa? Jaga kita punya khazanah. Nampak sangat kita bangang kan. Sepatutnya kita lantik orang yang amanah. Maksudnya itu effort kita buat. Tapi kalau orang amanah tadi tercuri juga, itu terpulang pada Allah Ta'ala lah. Kita redha kerana Allah Ta'ala dia usaha kita buat. Letak mangga, kunci dan sebagainya. Letak orang kita percayai, tapi orang kita percayai tadi di opposite yang kita sangka. So let go lah. Tapi kalau kata kita tak buat effort betul, jangan salahkan siapa, kecuali diri kita. Effort salah, letak apa, perompak, bekas penyamun kan? Bekas penipu, letak macam tu. Tak boleh lah. Tak, maksud dia kita salah kerana effort kita salah. Tapi dalam masa sama, benda tadi Allah Ta'ala izinkan berlaku. Kadang-kadang letak orang jahat pun, tapi dia jadi amanah pula lepas tu. Gangster paling amanah sebenarnya. Dia bawa apa, bos dia punya bini ke anak ke, tak ada cuik-cuik pun, jeli mata tidak. Kan? Kalau dia kata yang lain kena, kalau sultan kena juga. Tuan Puteri berkahwin dengan bodyguard, sepah. Banyak. Itu cerita yang berlaku lah. Maksud dia masalah amanah tadi tu kan. Kalau kita dah usahakan, kalau Allah Ta'ala nak bagi kebaikan, ikut kadar yang dibagi. Kalau dia kata nak buruk pun, ikut kadar yang ditentukan. Tak lebih, tak kurang. Dan kita tak ada hidup kita, mati kita, syurga neraka kita bukan berkaitan konspirasi Amerika Syarikat. Apa konspirasi dia kan? Bukan berkaitan dengan dia. Tak ada kaitan pun. Dia buat apa benda pun, Allah Ta'ala tak izinkan, Allah Ta'ala bankruptkan dia sekejap je. Dia sekarang ni kena menuju ke arah berkenaan. Kalau kita pandai, kita lepaskan diri kita daripada ikatan mereka. Ini nak ikut pula, dia nak buat apa benda kan. Ini masalah kena jaga masing-masing. Jangan kita mudah-mudah sangat bagi pada mereka apa yang mereka nak. Kita harga diri sikit kan ada lah. Masalahnya kalau tak ada takut, macam mana kan? Tak percaya janji Allah Ta'ala tu masalah lain. Allah Ta'ala janjikan kemenangan untuk kita, pertahanan, perlindungan dan sebagainya. Syarat iman, percaya dahulu dengan janji Allah Ta'ala, bergerak dengan asbab yang betul, maka Allah Ta'ala akan berikan penyelesaian bagi masalah kita. Tapi kalau kita takut, tak percaya dengan Allah Ta'ala, saya percaya Ustaz, Allah Ta'ala janji, tapi masalah lah. Sampai bila takkan jadi kan? Itu sebab kenapa kita kata ketakutan ni bahaya. Yang sekarang zaman kita sekarang dipakai. Tapi Allah Ta'ala ketika dia takutkan orang-orang munafik dalam bangunan tadi, dalam kubur tadi, Nabi tak ada propaganda. Tadi Nabi bawa tembak mercun ke, tembak, orang kata, wah takutnya, ini kalau meletup kena perut ni, pecah ni kan? Tak ada. Nabi tak tunjuk apa benda pun. Nabi sampai 6 hari tunggu, orang keluar tanpa sebarang pertempuran. Ini benda yang Allah Ta'ala kata campak hati mereka ketakutan, sampai mereka tak mampu nak tinggal dalam dah. Tak mampu tinggal dalam. Okey? Dia kata apa? Dia kata wa kaifa la yahsul lahum dzalika wa qad hasarahum alladhi nusira birru'bi masirata syahrin. Dan bagaimana takkah tidak berlaku
ketakutan berkenaan, kaifa la yahsul lahum dzalika, bagaimanakah tidak berlaku kepada mereka perkara berkenaan. Kenapa? Waqad hasarahumul ladzi nusira birru'bi masirata syahrin, sebenarnya telah mengepung mereka seorang manusia yang dibantu dengan perasaan gerun dan tempoh perjalanan sebulan. Nabi kata, aku diberikan 5 perkara, tak beri kepada mana-mana nabi sebelumku. Antaranya Nabi kata, nusirtu birru'bi masirata syahri, aku dibantu dengan perasaan takut. Mana sebelum aku tempur dengan satu tentera tu, diorang akan rasa takut dalam tempoh sebulan. 1 month dah getar. Ini Nabi datang dalam masa berapa jam kan, lagilah dia takut, lagi dahsyat ketakutan. Jadi memang itu Ibn Katsir kata, macam mana boleh mereka tak takut, sedangkan Nabi SAW adalah orang yang dibantu dengan perasaan gerun, perasaan takut terhadap musuh tu, akan jadi takut terhadap baginda, terhadap tentera Islam sebelum sebulan pertempuran berlaku. Maksudnya itu yang dibantu. Mana bila dia tak ada spirit, mana musuh tadi buat jerit kuat-kuat pun dia takut juga. Dia tak buat apa benda, janjikan harta pun dia takut juga. Dan tempoh sebulan dia orang takut. Jadi Nabi datang macam tu, siapa lagi yang boleh lawan? Okey. Salawatullah wa salamu alaihi, selawat Allah dan salam Allah ke atas baginda. Wa qauluhu, Allah Taala firman lepas tu, yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Dan mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka dan tangan-tangan orang beriman. Maksudnya ketika dia dikatakan boleh mereka pergi merobohkan pintu depan rumah dia orang, bawa naik atas unta, pergi lari ke Khaybar, pergi ke tempat lain, tak pintu je. Simbolik, tak tahu lah simbolik ke apa, Allah alam, tapi pentingnya roboh rumah sendiri. Sedangkan kita kan tak ada benda kan, tapi dia robohkan rumah dia orang untuk apa? Untuk tinggalkan hanya bangunan saja. Kononnya jelas, tapi dalam masa sama dia robohkan rumah sendiri. Patutnya keluar-keluar je kan, tak, robohkan pula. Mana rumah tu kadang balik pun tak boleh pakai dah, roboh. Mana robohkan rumah mereka, okey, robohkan rumah mereka dengan tangan mereka dan tangan orang beriman. Dan sungguh telah berlalu, qad taqaddama tafsiru Ibnu Ishaq lidzalika, sungguh telah berlalu penjelasan Ibnu Ishaq tentang tajuk tersebut yang kita baca dalam sirah hari tu. Wa huwa naqdu mastahsanuhu min suqufihim wa abwabihim. Itu apa yang mereka buat daripada apa? Perbuatan mereka mencabut, dan juga merobohkan apa yang mereka pandang elok daripada apa? Atap-atap atau pintu-pintu rumah berkenaan. Mereka robohkan sendiri. Tak payah orang Islam suruh dia buat. Kan dia nak kena halau ni, robohkan sendiri rumah, okey. Ya. Wa tahammuliha alal ibil, dan mereka apa? Mereka bawa benda-benda berkenaan di atas unta. Bawa pintu je. Kau datang mana? Datang sekian, bawa pintu je. Bawa pintu. Kita kan lari ke bawa emas perak kan, kaya ni, hebat kan, bawa pintu. Kan emas perak tak apa, bawa pintu. Dibenarkan bawa benda yang boleh bawa, tapi benda tu bukan harta. Pintu lah, pintu, tingkap. Benda bawa, tingkap dengan pintu. Buat kayu api boleh lah kan, dinding mana? Dinding tak ada. Pelik betul. Maksud dia itu yang Allah Ta'ala jadikan mereka roboh rumah mereka sendiri. Takut sangat sampai macam tu sekali. Itu kita kata bahayanya bila Allah Ta'ala campak ketakutan dalam hati kita, dalam hati manusia yang tadi, dia akan buat apa saja. Macam juga orang cek harta lah, orang yang gila dunia pun macam tu juga, takut sangat mati, sampaikan nak kekal makan rasuah, nak kekal buatlah apa yang dia buat kan. Takut sangat tak untung, bagi rasuah. Takut tak untung, gila kau terlepas ni, sedangkan kalau terlepas bukan rezeki kita, udahlah. Tapi oleh kerana takut miskin, takut mati, takut sekian, dan berlakulah apa yang berlaku. Dan ketakutan ni adalah benda yang tak patut, tak apa. Berasal orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala berikan satu sifat. Sifat mereka apa? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tak ada ketakutan di dunia ni dan mereka tak akan bersedih hari akhirat nanti. Dunia kita takut, tak bimbang. Anything happen, dia tetap apa? Cool, relax. Bukan buat-buat pasal dia percaya janji Allah Ta'ala. Ni ada orang buat cool dia dalam hati, Allah bila aku. Bukan macam tu. Maksud dia yang kita sekali, kita jadi tenang sebab kita percaya janji Allah Ta'ala, bukan sebab kita berbuat-buat, bukan show off, bukan nak tunjuk dengan siapa. Tak ada pingat. Piala orang cool, paling cool di dunia, apa, rumah terbakar pun senyum lagi. Mana ada kan, artis paling cantik dia ada, pelakon paling hebat ada orang yang paling ni, orang yang paling cool, apa jadi kat dunia ni kepada dia dapat piala, ada? Tak ada kan. So, buat apa nak berpura, tak payah berpura. Tapi kita bina perasaan tidak rasa apa-apa pun pada apa yang hilang dari kita dengan apa? Percaya dengan janji Allah Ta'ala. Belajar, kenang berkenaan dengan tajuk takdir. Belajar bahawa setiap apa hilang pada kita ni tadi, Allah Ta'ala janjikan gantian yang lain. Maka Allah Ta'ala janjikan dalam surah Al-Baqarah, kan tersebut, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Demi sungguhnya kami akan uji kamu dengan sedikit daripada ketakutan dan kelaparan.
Wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Kekurangan daripada segi harta, anak, nyawa dan juga apa? Tanam-tanaman. Dan Allah kata wa basyiris sabirin, bila gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yang orang bersabar tadi janji dia apa? Alladzina idza asabathum musibatun. Orang-orang yang bila menimpa mereka ni sebarang musibah, qalu, mereka akan berkata, inna lillah, kita ni milik Allah. Kita milik Allah. Wa inna, dan kita ni ilaihi rajiun, kepada dia kita akan kembali. In the end, banyak mana kita ada pun, kita balik pada dia. Tak ada pun, kita balik pada dia. So, apa masalah dia? Masalah dia akan nilai kita berdasar pada redha kita, kan, pasrah kita, tawakal kita kepada dia. Tapi kalau kita asyik mengeluh je, whining, Allah tak ada, Allah tak ada, kan kita lupa ke dia ada. Dia memberikan, mintalah pada dia, kan. Buatlah effort yang patutnya, dan juga kita yakin bahawa ada benda lebih baik depan. Orang tak bagi ni, bagi satu lagi lagi elok. Tak bagi dia belajar pergi tempat sekian, rupanya nak bagi tempat lagi elok kita belajar. Itu benda tadi kita kena faham. Jangan kita silap. Jangan silap kita dalam menilai. Baik. Dia kata wa kadza qala Urwah bin Zubair. Demikian dikatakan oleh Urwah bin Zubair berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan mereka merobohkan rumah mereka dan juga dengan tangan mereka dan dengan tangan orang beriman. Wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam wa ghairu wahid. Ini bukan seorang, semua sekali berkata macam tu. Maksud dia, ramai yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan mereka merobohkan rumah mereka dengan tangan mereka dan dengan tangan orang beriman adalah dengan mereka cabut pintu, cabut atap, cabut apa yang mereka ni bina untuk dari rumah tadi. Mereka rasa cantik, mereka bawa. Tapi sebenarnya harta benda lain tinggal. Emas ke perak tinggal, tak ada. Itu dia kata pada waktu berkenaan kenderaan binatang-binatang tak ada. Apa unta tu boleh bawa je, tapi dia bawa pintu. Punya banyak benda boleh bawa pintu. Nostalgia Pintu ni lah tempat aku ni, apa, aku bercinta dengan bini aku. Masalah lah kan. Ini masalah kan. Maksud dia, ketika ketakutan sangat tu, itu je nampak. Kan orang ketakutan tak tahu apa, aku pegang benda tu dia pegang. So keluar time tu juga kan. Dia ambil pintu. Dan itu yang berlaku. Okey. Itu yang pendapat pertama. Wa qala Muqatil bin Hayyan, okey, berkata Muqatil bin Hayyan, kan Rasulullah SAW dahulunya Rasulullah SAW telah yuqatiluhum, telah memerangi mereka. Fa idza dhahara ala darbin aw darin hadama hitanuha liyattasi'al makan liqital. Apabila apa Nabi SAW apa sampai kepada apa dinding ke apa tepi rumah ke, Nabi akan robohkan dinding berkenaan supaya luas tempat untuk berperang. Wa kana al-yahud, dan Yahudi ketika itu idza alau, bila mereka naik tinggi ghalabu ala darbin au dar, mereka naik tempat tinggi dia akan robohkan pula rumah berkenaan untuk ni. Tapi pendapat Muqatil bin Hayyan ni ada masalah sikit, sebab Allah Taala dia kata dia yang keluarkan, bukan Rasulullah SAW paksa. Dan bahkan kita kata dalam kisah ni tadi memang tidak berlaku pertempuran. Itu yang kita kata ada beza di antara harta rampasan perang yang ada pertempuran dengan yang tak ada pertempuran. Yang pertempuran berlaku ada pembahagian 5 bahagian. Ada yang ini yang tak ada pertempuran berlaku, musuh menyerah tanpa sebarang pertempuran, dipanggil fai'u. Nabi berhak untuk letak mana dia nak. Bila Nabi dah tak ada, pemerintah lah nak letak ke mana dia nak. Jangan bagi anak-anak dia, kau hajarlah kan. Maksud dia letak mana dia nak, maksud dia pada tempat yang munasabah. Tak boleh orang lain nak kata saya nak 1/5, saya nak 2/5 kalau saya bawa kuda, tak ada. Dia akan hilang. Pasal pertempuran tidak berlaku. Itu ada beza dia. Tapi dalam kata-kata Ibn Muqatil bin Hayyan, dia kata apa? Dia kata benda berkenaan berlaku sebab Nabi perangi mereka bila luas tu, nak luaskan tempat berperang, robohkan. Diorang pula nak naik atas tinggi, robohkan tempat atas untuk menyerang orang Islam. Okey. Naqabu min adbarihim thumma hasanu wa darabuha. Hasanuha wa darabuha. Maksud dia mereka menebuk daripada min adbarihim, daripada kawasan belakang mereka. Kemudian mereka tutup balik, kemudian mereka berkubur dengan runtuhan tadi, kemudian wadarabuha, mereka roboh pula yang belakangnya. Berterusan macam tu. Maksud dia roboh macam tu. Okey. Fa'tabiru, wa yaqulu ta'ala, berfirman Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pengajaran wahai orang yang punya penglihatan. Allah Ta'ala tuju pada para sahabat ketika itu. Tapi sebenarnya bila Allah Ta'ala kata huwallazi akhrajal ladzina kafaru, engkau tak sangka kalau kita pertempuran berlaku, kita sangka doakan ni pasal diorang duduk dalam kubur tadi tak dapat masuk. Tentera Islam datang tutup 6 hari je tanpa masuk ke dalam untuk perangi mereka, dan diorang semua dihalau. Kecuali 2 orang tu yang kata kerana masuk Islam, maka tak dibenarkan untuk mereka ambil apa yang harta mereka ada. Lain semua dihalau. Halau macam tu je. Mana di sini sebenarnya jadi tafsiran yang kedua tadi tidak berapa kuat untuk menyokong, kerana Allah Taala dah kata dia seorang-seorang dia yang buat. Bukan ini dengan akal. Dengan akal, tapi bukannya dengan nas. Ikut nas bahawa mereka memang robohkan macam dikatakan oleh Ibn Abbas dan lain-lain. Wa qauluhu, Nabi Allah Taala lepas tu Allah Taala katakan walaula an kataballahu alaihimul jala
dan kalaulah tidak, bahawa Allah Ta'ala tetapkan ke atas mereka ni apa? Pengusiran. La'adzabahum fid dunya, pasti Allah Ta'ala azab mereka di dunia. Maksud dia, laula an kataballahu alaihim hadzal jala. Kalau tidak Allah Ta'ala tetapkan ke atas mereka ni, tentu ke atas mereka ni pengusiran mereka ni, wa huwa nafi min diarihim wa amwalihim, wa huwa nafyu wa huwa nafyu, iaitu dia adalah pengusiran min diarihim, daripada rumah mereka, wa amwalihim, dan juga harta mereka. Lakana lahum indallahi azabun akhar, pasti akan jadi untuk mereka di sisi Allah Ta'ala ada azab lain. Minal qatli was sabi, itu yang berupa pembunuhan dan juga apa? Penghambaan atau perampasan. Kalau dia kata kalau dia kata tak diusir, dan dia kena kat dunia ni apa? Dibunuh lelaki dia, perempuan-perempuan dia akan diambil sebagai hamba. Ini maksud dia ada benda lain Allah Ta'ala nantikan untuk dia, tapi Allah Ta'ala tulis untuk mereka ni pengusiran lah kena pada mereka. Wa nahu dzalika, dan selain daripada itu, harta dirampas, yang lain lah macam-macam benda. Jadi secara tak langsung, yang ini Allah Ta'ala berikan ini untuk mereka diusir, hidup dan diusir bersama dengan keluarga mereka dan sebagainya. Tapi kalau tidak, Allah Ta'ala akan apa? Kenakan azab kepada mereka di dunia ni dengan apa? Dibunuh mereka, dan kemudian akan diambil apa? Isteri-isteri mereka sebagai ni. Yang makan kita kata benda tu adalah satu keaiban. Isteri rampas di orang kerana apa? Kerana peperangan tadi. Jadi maksud dia benda tu tadi Allah Ta'ala tak kenakan ini, dan Allah Ta'ala kenakan satu lagi kat atas mereka, itu pengusiran saja. Qalahu Zuhri, berkata pendapat ni Zuhri, wa Urwa bin Zubair, wa Suddi wa Ibn Zaid. Itu 4 orang yang berkatakan itu. Kerana apa? Li'anna Allah qad kataba alaihim annahu sayu'adzibuhum fid darid dunya ma'addalahum fil akhirah minal azabi fi nari jahannam. Kerana apa? Kerana sungguh Allah Ta'ala telah menulis, menetapkan ke atas mereka ni bahawa dia Allah Ta'ala sayu'adzibuhum fid darid dunya, akan mengazab mereka di negeri dunia. Dia beza kalau orang beriman. Kalau dia kena musibah, benda tu adalah penyucian, pembersihan. Tu kalau kita jumpa orang sakit, kita kata tahur insya-Allah. Kita orang tu kata apa? Kapu tahur. Tahur ni maksud dia pembersihan insya-Allah. Mana apa yang awak kena ni, semoga ia jadi pembersihan. Tu doa kita untuk orang tu berkenaan. So demam dia ke, sakit dia ke, kita kata semoga Allah Ta'ala jadikan ini sebagai penghapusan dosa anda. Mana doa cepat baik, semoga Allah Ta'ala sembuhkan. Tapi apa yang jadi ni, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa anda dengan sebab penyakit yang anda dapat. Itu maksud dia. Maksud dia apa? Pahala akan diperoleh orang berkenaan dengan musibah yang diterima. Kalau dengan redha lah. Kalau dengan whining, kenapalah aku demam, jutaan manusia tak, ni aku yang kena, kenapa ya Allah? Itu nama dia masalah lah. Kita kena faham apa Allah atur untuk kita. Contoh hari ni hujan ke tidak, panas ke sejuk, benda tu tak ada kaitan dengan dosa pahala. Kita punya perangai akan relate dosa pahala. Kan ingat hadis Nabi SAW, bila Nabi SAW ceritakan berkenaan dengan Allah Ta'ala kata, kan satu hari, hari Bukhari Muslim, Nabi dengan SAW solat dengan pada kesan hujan malam tadi. Kemudian bila Nabi SAW kan jalan tanah tu basah, lepas tu Nabi kata dengan para sahabat, atadruna madza qala rabbukum, kamu tahu tak apa Tuhan kamu cakap? Lepas tu para sahabat kata, Allah Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kami tak tahu. Nabi kata, qala, Allah Ta'ala berkata, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, bangun pagi di kalangan hamba-hambaku ada beriman denganku, ada yang kafir. Ada beriman, ada kafir. Bangun pagi hari ni, Allah Ta'ala kata, fa amma man qala, ada pun siapa yang berkata, mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, ada pun siapa yang berkata kami diturunkan hujan dengan kelebihan Allah Ta'ala dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib, maka orang tu beriman dengan aku, kufur dengan kawakib, tak percaya bintang-bintang. Memang saya ada orang dahulu ada tengok bintang, hujan ni datang dengan bintang sekian, bintang tu bawa hujan sekian. Dia ingatkan bintang tu bawa hujan. Pasal yang menentukan hujan turun Allah Ta'ala saja. Bintang dah naik pun tak turun hujan. Kan kita kan dah mendung, gelap gila dah, tak turun hujan pun ada. Kan ada hari tengah-tengah panas tiba-tiba hujan pun ada juga. Pasal Allah Ta'ala menentukan benda semua tu, dia aturkan. Bukan kawalan sesiapa. Tak ada remote control kita nak kawal. Buat remote control kawal hujan, badan kita nak kan. Kurang air tolak sini. Lebih air tolak sini. Kalau kita ada, kita nak. Tak boleh Allah Ta'ala kawal. Jadi bila manusia tu kata bangun pagi, Allah Ta'ala kata bangun pagi manusia ni, ada yang beriman. Siapa yang berkata kita turun hujan dengan kelebihan Allah Ta'ala dan rahmat dia, itu beriman dengan aku, kufur dengan kawakib, kufur dengan bintang-bintang. Wa amma man qala, ada siapa yang berkata mutir nabi binau ikadha wa kadha, kita diturunkan hujan dengan bintang sekian, maka itu kufur dengan aku, percaya dengan bintang-bintang. Maksud dia hujan itu turun, tak ada dosa pahala. Attitude manusia
terhadap apa yang berlaku tadi, itu akan timbul dosa pahala. Maksudnya kita kata macam musibah datang dan sebagainya, umat Islam bila berlaku musibah tadi tak ada benda lagi, stop lagi. Dia masih lagi dia diam situ. Tapi bila dia redha, dia berserah, dia minta Allah Taala gantikan terbaik dan sebagainya, percaya ina kepada Allah Taala dan sebagainya, maka itu adalah pahala. Pembersihan bagi segala apa yang berlaku pada dia. Adapun kalau dia mengeluh, tak redha dan sekian, dosalah. Itu untuk orang beriman macam tu. Kita kata secara asasnya itu asas dia jadi benda tu baik iman ataupun kufur. Maka maksud dia pahala ataupun dosa. Mana attitude kita kepada musibah Allah Taala berikan, itu akan dosa pahala. Tapi bagi orang-orang yang kafir, yang Allah Taala janji kepada mereka di dunia ada azab, akhirat ada azab, kesengsaraan dunia. Okey, jadi Allah Taala janjikan semua benda mereka kena kat dunia ni, kalau katakan pukulan daripada orang Islam sekalipun dan peperangan, itu adalah azab Allah Taala. Allah Taala jadikan tangan orang beriman tadi sebagai apa? Pukulan untuk memukul mereka. Bukan maksud dia bila kena pukul dia orang hilang dosa. Tak ada pembersihan. Kerana mereka kufur, bukan pembersihan, bukannya cleansing daripada dosa. Mukmin kena musibah, cleansing. Orang kafir kena musibah, tak ada cleansing. Bahkan dia hanya apa? Kesengsaraan. Bahkan dia tambah benci dengan Tuhan pula lepas tu. Apa kau jadikan aku macam ni? Kenapa kau lahirkan aku macam ni? Dia start. Lagi teruklah. Maka mukmin tak? Mukmin dia rasa bila datang benda berkenaan, Allah Taala tetapkan apa dia nak. Qadarallahu ma syaa wa fa'ala. Allah tetapkan apa dia nak dan Allah Taala jadikan dia berlaku. Macam contoh macam pagi-pagi ustaz tidur, tak datang kelas. Ada kena orang baru ni. Kan? Maksud dia macam tu lah. Mana dia dah aturan buat sini pasang jam, tapi tidur juga. Macam mana? Kan? Kan? Dia pasang subuh tu boleh. Lepak-lepak jalan-jalan. Baring kejap lah. Baring kejap lah tu nak kau. Kan? Tahu-tahu cik silit tak boleh pakai datang kelas. Macam tu lah. Ini maksud dia benda tu berlaku, kita dah buat usaha dan sebagainya, maka jangan whining, jangan mengeluh. Itu mengeluh tak boleh. Jangan sekali kita whining, kita macam kenapalah. Jangan. Pasal benda tu menzahirkan suasana tadi tu akan menyebabkan kita tak dapat pahala. Kita sepatutnya mengumpul pahala dengan apa? Musibah yang kita terima. Jangan minta musibah. Jangan minta musibah pula. Tapi minta keampunan, minta keafiatan, minta kesihatan dan sebagainya. Tapi kalau kena, maka maksud Allah Taala memang nak suruh kita kena. Dan redha, terima dan juga ya Allah jadikan lagi penghapusan bagi dosa aku. Jalan. Teruskan hidup. Jangan pening kepala. Jadi benda musibah tu adalah pembersihan. Kalau yang kafir tak, musibah tadi adalah hukuman. Untuk apa? Untuk kenakan dia rasakan lagi tak puas hati dengan Allah Taala. Akhirat nanti lagi teruk dia kena dengan apa benda attitude yang dia ada. Pasal memang biasa kita lihat orang bukan Islam, dia memang tak ada sincerity. Kalau dia kata dia sembah Tuhan sekalipun, kan dia kata saya buat orang Islam ni apa benda lah Tuhan dia gini-gini. Dia sembah Tuhan juga kononnya. Tapi dia sering tak suka dengan Tuhan. Dia kata Tuhan benda sekian, Tuhan kenapalah tidur hari Sabtu? Kalau tidak kan boleh siapkan manusia jadi elok sikit. Kenapalah sekian? Kenapa Tuhan jadikan ni? Kalau Tuhan sayang manusia, kenapa turunkan bala? Dia sentiasa dia dapat salahkan Tuhan. Menunjukkan bahawa ini attitude tadi menyebabkan di akhirat Allah Taala kena teruk lagi. Yang mukmin tak, every time datang itu dia kata Muslim, seorang Muslim bila dia kena musibah dia nampak di situ adalah apa? Kebijaksanaan Allah Taala. Allah Taala tahu kenapa patut, kenapa tak patut. Dia tahu Allah Taala Maha mengetahui, Maha luas pengetahuan, Maha bijaksana. Dia tak ada rasa runsing pun. Saya tahu Allah Taala takkan zalimi dia. Ini attitude, dia positif dengan Allah Taala. Tak ada sentiasa dia rasa pelik. Macam besar Allah Taala bagi tahu aku. Tak buat macam ni pada aku. Kan dah baca doa dah. Doa baca, saya sapu badan lagi. Kan? Naik berkenderaan dah baca dah bismillah sebagainya, buka pintu tutup gate baca bismillah. Tiba-tiba accident juga. Masa dia kena lah juga. Pusing mana pun akan kena. Redha, terima dengan apa yang Allah Taala berikan dan kita akan dapat ganjaran. Benci dan menyampah dengan Allah Taala punya aturan dan kita kenalah kenalah ujian Allah Taala lagi teruk lepas tu. Sebab itu dia kata dorang ni orang kafir tadi diberikan mereka ni azab di dunia, dar dunia. Berserta ma'addalahum fil akhirah. Berserta dengan apa Allah Taala sediakan untuk mereka di akhirat. Minal azab, daripada azab fi nari jahannam, dan neraka jahannam. Mereka tak boleh keluar, tapi lagi teruk mereka kena kat sana nanti. Okey. Qala Urwah bin Zubair, berkata Urwah bin Zubair, thumma kanat waqa'atu Bani Nadir. Kemudian berlakulah dia kata peristiwa Bani Nadir, wahum, dan mereka ini ta'ifatun minal yahud, mereka adalah satu kumpulan di kalangan Yahudi. Ala ra'si sitata ashhurin min waqa'ati Badrin, dalam awal 16 bulan daripada dalam tempoh 6 bulan sitata ashhurin, 6 bulan daripada semenjak perang Badar. Lepas perang Badar 6 bulan lepas tu berlakulah kisah Bani Nadir ni. Dikatakan oleh Urwah bin Zubair. Wa kana manziluhum binahiyatil Madinah, binahiyati minal Madinah, dan adalah tempat tinggal mereka ni Bani Nadir ni berada pada satu penjuru daripada kawasan Madinah. Fahasarahum Rasulullah SAW hatta nazalu alal jala,
Lalu baginda SAW telah mengepung mereka sehinggalah mereka turun menyerah kepada pengusiran. Mereka take down untuk diusirkan. Tapi ialah 6 hari saja. Macam sebut oleh Ibn Katsir tadi, 6 hari saja. Wa anna lahum ma aqallat ibil min al-amwal wal amtiah illa al-halaqah. Okey? Dan bahawa sungguhnya untuk mereka ni daripada harta dan juga barang-barangan, okey? Mereka boleh bawa segala apa yang mereka nak illa al-halaqah, kecuali apa? Senjata. Al-halaqah wahia silah. Mana perisai ke apa dan sebagainya yang bawa. Itu tinggalkan. Yang lain semua bawa. Bawalah barang apa nak. Tapi lah yang kelakarnya dalam kira bawa pintu. Kan bila bawa pintu kan kurang pula unta nak bawa pintu je. Bawa benda lain kan banyak. Pelik dia orang. Sebab takut sangat takut sangat. Allah jadikan ketakutan tu sampai tak tahu nak ambil apa. Ambil apa kan. Ini emas habis sendiri sekian. Kita tahu lah. Okey. Fa ajlahumul Rasulullah SAW qibala Syam. Telah mengusir mereka Rasulullah SAW ke qibala Syam, ke arah Syam. Tapi macam kita sebutkan tadi, ada yang lari ke ke Khaybar. Kemudian yang lain tadi lari ke Syam. Qala wal jala'u, dan pengusiran tu, berkata beliau lagi, annahu kutiba alaihim fi ayatin minat Taurah. Sebenarnya telah dituliskan tentang pengusiran tadi ke atas mereka pada ayat-ayat daripada Taurat. Wa kanu min sibtin lam yusibuhumul jala' qabla ma sallata alaihim rasul. Dan dahulu mereka ni, ini Bani Nadir ni adalah satu kabilah daripada Yahudi yang tak pernah kena usir. Dia orang ni. Dia tak pernah kena usir. Yang lain semua kena usir, dia tak kena usir. Sebelum qabla ma sallata alaihim rasul, sebelum mana dikuasai ke atas mereka ni Rasulullah SAW. Rasul lah yang pertama mengusir mereka. Jadi maksudnya dorang sendiri sebenarnya tak tahu pun benda ni akan berlaku bila, tapi datanglah benda berkenaan. Ini disebut oleh Ibn Katsir. Wa anzalallahu fihim, dan Allah turunkan kepada mereka, sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardh, bertasbih ta'ala apa di langit dan di bumi, ila qaulihi subhanahu wa ta'ala, wa liyukhziyal fasikin, supaya Allah Ta'ala nak berikan rasa hampa orang yang fasik. Pasal nanti ada perbualan tambahan berkenaan tajuk orang munafik kata apa, janji apa untuk mereka. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah, al-jala'u, al-jala' mana masuk ke usir tadi, al-qatlu, al-qatlu mana pembunuhan. Tapi macam kita baca tadi, ya al-jala' tadi usir lah. Pasal memang kita kata memang diusir, tidak dibunuh. Okey. Wa fi riwayatin anhu, dan satu riwayat daripada Ikrimah, al-fana'. Al-fana' tu maksud dia usir lah, pengusiran. Wa qala Qatadah, al-jala' khurujun nas minal balad ila al-balad. Berkata Qatadah, jala' ni, usir ni adalah keluarnya orang ramai manusia daripada negeri ke satu negeri yang lain. Wa qala Dhahhak, berkata Dhahhak, ajlahum ila Syam. Rasulullah SAW telah mengusir mereka ke Syam. Wa a'sa kulla thalathati ba'irin wa siqa. Dan a'sa, wa a'sa dan juga setiap 3 ekor, wa a'sa kulla thalathin ba'iran wa siqa. Mana dan baginda tetapkan untuk 3 orang limited, 1 unta 3 orang. Dan juga untuk air. Itu je. Mana bukannya seorang 1 unta, seorang 1 unta banyak. 3 orang 1 unta. Sekali dengan air minuman. Itu je. Diusir, kita masuk di jalak yang disebut oleh Ad-Dhahhak. Diusir mereka dalam keadaan 3 ekor unta, campur dengan pintu lagi dan sebagainya. 3 orang 1 ekor unta. Dengan bekalan air. Itu yang diberi kepada mereka. Ini dikatakan oleh Ad-Dhahhak. Fahadzal jalak, dan pengusiran ini, wa qauluhu, dan inilah maksud dengan pengusiran. Inilah maksud dia pengusiran. Kalau bawa jalan-jalan kan pindah, macam hijrah. Para sahabat tu bukan hijrah, bukannya pengusiran, diorang keluar sendiri. Bahkan orang-orang musyrik tak nak bagi keluar. Sebahagian keluar tu adik-beradik dia, yang ini anak dia. Itu lain, itu kan diusir. Bukan diusir, orang tak usir, dia lari. Diorang lari tinggalkan Madinah dan bawa apa yang mereka boleh bawa. Ada yang tak bawa langsung dengan benda kan. Itu kan masalah diusir, tak diusir. Ini yang diusir ni maksudnya dia dengan paksaan kena keluar. Dikosongkan semua tempat tinggal mereka. Wa qauluhu ta'ala nyatakan, walahum fil akhirati azabun nar. Dan kalau kat dunia ni mereka ada azab, yang tu pengusiran atau satu lagi, tapi untuk ada mereka di akhirat nanti ada azab neraka. Ai hatmun lazimun la budda lahum minhu. Ia adalah pasti, lazim, mesti, tak boleh lari. Okey, pasti mesti tidak ada jalan lari untuk mereka daripadanya. Pasti kena. Kecuali lah kita kata bertaubat, tu jelah. Satu benda kena ingat, apa yang disebut tentang orang kafir dalam tajuk ni adalah selama mana mereka kekal di atas kekufuran mereka. Kalau mereka bertaubat lepas tu kembali pada Islam, kemudian mengelokkan amal mereka, menjelaskan balik apa mereka silap hari itu, maka dengan sebab itu Allah akan terima taubat mereka. Itu kan menjadi masalah. Bagi Allah benda itu kan besar. Itu sebab kita pemusuhan umat Islam.
kita musuhi sebenarnya bukannya orang tu, attitude dia. Dia tinggalkan attitude tadi, dia bukan lagi orang lain, dia bahkan dia saudara kita. Ni Allah sebut dalam surah Taubah kan. Mereka kata mereka adalah saudara kamu. Manakala dia kata mereka ni, mereka saudara kamu. Maksudnya kalau dia kata mereka kekal dengan perangai itu, mereka keluar, bukannya saudara kita. Mereka tukar saja attitude mereka terhadap Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka mereka adalah saudara kita. Habis cerita. Walaupun dulu dia bunuh bapak kita, walaupun dia bunuh mak kita, walaupun dia sekian apa benda sekali dia buat, dia bertaubat saja kosong langsung. Tu kena faham. Ini jangan kita baca-baca ni menyampah Yahudi. As long as dia kekal dengan perangai dia. Faham tak? Dan kebencian kita berasas kepada attitude mereka. Kalau dia kata mereka masuk Islam, hilang title Yahudi tadi. Tak dipanggil pula kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kan? Abdullah bin Salam al-Yahud. Tak ada. Hilang. So, Yahudi tu adalah attitude dan perangai, sifat mereka. So jadi dalam Islam, jangan kita baca kisah tadi macam ajar apa Ustaz Adli mengajar kita membenci Yahudi. Tak. Kan kita benci attitude dia. Kalau dia bertaubat, dia masuk Islam dan tak disuruh kita apa? Ungkit dalam hati dia apa dia buat dan sebagainya. Tak ada. Macam Usam bin Zaid kan, bila dia bunuh orang tu, kan Nabi kata apa? Apa kau nak buat dengan lain Allah pada hari kiamat nanti? Sedangkan orang tadi kan bercakap hanya kerana takutkan pedang dia. Tapi Nabi tak terima benda kenaan. Dan Allah nyatakan, wa qauluhu, Allah nyatakan lepas tu, dzalika bi annahum syaqqullah wa rasulah. Yang demikian adalah kerana mereka apa? Mereka syaqqullah, menentang Allah Ta'ala. Okey? Wa rasulahu, dan juga rasulnya. Ini dalam surah Al-Mujadalah itu pun ada juga. Innal ladzina syaqqunallahu wa rasulahu kubitu, kan? Orang yang menentang Allah Ta'ala rasulnya, mereka ni kubitu. Mereka dilaknat. Dan maksud disebut dalam surah Mujadalah. Di sini sebut sekali lagi. Sebut sekali lagi sifat berkenaan. Ai innama fa'alallahu bihim dalika wa sallallahu alaihim rasulahu wa ibadahul mu'minin. Dia kata hanyalah Allah Ta'ala buat benda berkenaan, apa yang berlaku pada mereka tu, pengusiran, penghinaan, Allah Ta'ala ungkit perangai mereka dan sebagainya. Allah Ta'ala buat mereka benda berkenaan, wa sallallahu alaihim, Allah Ta'ala kuasakan ke atas mereka rasuluhu, rasulnya itu Muhammad SAW, rasulahu wa ibadahul mu'minin, hamba-hambanya beriman. Allah Ta'ala kuasakan ke atas mereka ni Rasulullah dan juga orang beriman. Li'annahum khalafullah wa rasulah, kerana mereka ni menyalahi Allah dan juga Rasulnya. Itu yang punca dia. Kerana mereka, apa yang berlaku tadi, zalika bi annahum syaqqullah wa rasulah, mereka menentang Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Wa kadzabu bima anzalallahu ala rusulihi almutaqaddimin. Okey? Fil bisyarati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mendustakan terhadap apa yang Allah turunkan ke atas rasul-rasulnya yang awal berkenaan dengan berita gembira kedatangan tentang Muhammad SAW. Jadi dah datang, tapi mereka apa? Tak nak percaya. Dan juga mereka tentang pula. Tak nak percaya tu benda. Mereka tak menentang pula, melawan pula berkenaan dengan tajuk Muhammadur Rasulullah. Kan? Macam orang Kristian kan, kita pelik kan. Kita kata kalau dia nak beriman dengan apa dia iman, kita kacau dia pun. Tetapi kerana mereka dah jumpa dalam kitab mereka ada kisah tentang Muhammad SAW, mereka kena nafikan Muhammad Rasulullah. Bursa. Actually macam Ahmad Didat kata, lebih daripada 5,000 buku, lebih dari 5,000 naskah buku dikarang oleh orang Kristian sejak zaman dahulu, zaman orientalis ni kan. Mereka karang buku tentang apa? Muhammad SAW. Kita umat Islam tak ada karang tentang Isa untuk kutuk pun. Tak ada. Bahkan kita terima Isa sebagai utusan Allah Ta'ala dan juga Rasulnya dan juga hambanya, bukannya sebagai Tuhan. Mereka tak boleh terima Muhammad Rasulullah. Sedangkan sebelum Isa ada tak? Ada tak? Ada kan? Utusan-utusan lain. Dan kita kata apa Muhammad SAW bawa sama dengan ajaran yang ada. Tapi mereka tak boleh nak terima. So, sebab tu, dan tak terima sambil melawan. Kalau dia diam-diam kan tak ada masalah. Dia diam masalah ni, tapi dia lawan, cari jalan. Tahu dia kata bila orang kata berkenaan dengan bila orang sebut tentang Islam, dia kata, kenapa nak kena ni? Muhammad tak ajak apa benda yang bukan. Tak ada ajak orang untuk berzina, tak ada ajak minum arak, tak nak berzina. Sedangkan gereja dia kan ajak benda yang sama. Kan cakap orang jangan berzina, jangan judi dan sebagainya kan. Tapi peliknya Muhammad beri seruan yang sama, dia orang tak puas hati. Sebab Muhammad punya successful, mana berjaya. Diorang punya beria, keluarkan harta dan sebagainya, bagi duit, buat jadi juga. Tak berjaya langsung. Macam saya terangkan, Amerika Syarikat sendiri pernah cuba haramkan arak 1932, 12 tahun dia haramkan arak. Dia tak ada amendment 18. Nombor 18 dia punya perlembagaan. Bukan akta tau, perlembagaan Amerika ke-18. Dimasukkan dalam perlembagaan. Ni kita beza. Tahu kan akta dengan perlembagaan lain tau. Dalam perlembagaan itu yang tetap, yang takkan boleh berubah. Adapun akta ni datang ikut masa semasa. Akta tanah. Dalam perlembagaan kita mana ada akta tanah? Akta tanah tu luar. Akta dadah, akta sekian dibuat benda berkenaan selepas perlembagaan. Bahkan tak masuk dalam perlembagaan pun. Bahkan kadang satu masa nanti macam akta tanah boleh berubah. Akta dadah boleh berubah. Akta dadah boleh berubah.
Siapa kata tak akan berubah? Boleh berubah. Katakan satu masa nanti dadah tu ada dadah yang safe untuk dipakai. Ini tahu tak tahu? Tahu kan? Akta ni boleh berubah. Akta ni dia boleh berubah ikut keadaan. Kalau anda kata parlimen setuju, Jemaah Menteri setuju, angkat tangan dan sebagainya, undian jalan. Dua negara boleh. Kebal raja pun boleh hilang. Kan kebal raja kan dalam tu, tapi boleh hilang. Berdasar pada akta tadi dia ubah-ubah ikut apa yang kita nak. Satu masa nanti katakan dadah ni safe to use. Doktor ni certified doktor dunia. Dadah ni halal. Boleh sebagainya. Yakin takkan buat lah. Tapi kita kata benda-benda ni tadi disahkan halal. Akta boleh berubah tau. Macam contoh macam sekarang 200 gram. Kalau dia kata nak banyakkan lagi, boleh. Nak sikitkan balik pun boleh. Perlembagaan lain. Perlembagaan tetap. Di Constitution. US masukkan dalam amendment 18 dia, haramkan arah. Faham tak? Lah amendment, bukan akta, amendment. Ke perlembagaan tu. Nombor 18, diharamkan menjual, menyimpan, mengedar sekian intoxicated drinks. Dia try. Tapi tak berjaya. Tak berjaya. Dia try, tak berjaya. Kita sekarang ni, kita umat Islam ni, bukan tak try. Kerana takutkan Allah Ta'ala. Yang punya, kita kata, dia kata apa yang Muhammad SAW buat ni, dia menumbuhkan hasil. Iman dia bawa tadi ada hasil. 2 bilion, hampir 2 bilion umat Islam. Ada yang bangang tu adalah 3-4 orang yang poyo Mak Saleh kan. Sebenarnya bukannya dia Mak Saleh pun punggung hitam. Kan? Actually maksud dia bukannya ni cakap maghrib sikit terus macam bogok arak kan. Kesekian gin and tonic. Iblis and tonic kan. Dia cerita Piramli. Dia tak ni pun. Maksud yang seorang dua orang tu yang kita kata orang Arab yang bangang-bangang 3-4 orang yang pergi Europe minta bir dan sebagainya. Itu jangan kira lah. Yang banyak Islam dari keseluruhan dia 90%, 99%. Yang 1% tak usah kira. Yang lain tadi tolak zina, judi, arak dan sebagainya. Segala benda yang menentang maruah dan juga akhlak dan sebagainya terbuang. Tanpa diajak, tanpa dipaksa pun. Tak ada pula kena amendment. US gagal. Dihabiskan berjuta-juta dolar ketika tu, yang kita kata boleh jadi bilion lah zaman berkenaan. Juta ketika itu. Tahu kan Siberia tu dibeli oleh US daripada Rusia dengan berapa juta je. Bukan bilion, juta. Tapi zaman tu punya duit. Memang kita tengok saya beraja buka Wikipedia, dia tunjuk. Sikit cek tu ada cek tu lagi. Siberia dibeli oleh US daripada Rusia. Dibeli Tapi cerita dia dibeli tu beli apa yang kawasan utara kan Amerika Syarikat tu dia beli dengan harga tadi dah juta. Tapi zaman tu juta dihabiskan untuk apa? Tahan manusia orang ramai daripada minum arak. Tapi tak berjaya. Jadi dia tengok orang Islam punya, dia kata yu'jibuz zurra' pokok di Islam ni macam pokok kan, yang keluar dahan, batang sebagainya, buah ada hasil dia. Mana kita cakap dengan cakap kosong, ada hasil dia. Hasil Islam tu nampak depan mata. Jadi orang yang tanam pun macam, wah hebatnya, aku tiram air titik je terus kembang macam ni kan. Tapi orang-orang kafir apa? Liyaghidha minal kuffar, akan rasa dengki dengannya orang kafir. Dia tengok benda tu nyampah kan. Sedangkan kita kata benda baik. Tak usah minum arak kan bagus. Kenapa nak sibukkan berkenaan macam kenapa dah sekian orang Islam ni menentang? Patut modesty, wanita pakai tudung kan baik. Kan menjaga kehormatan dan sebagainya. Dia datang pula dengan asasi wanita. Patut ditogilkan wanita-wanita ini. Kenapa? Wanita pakai tudung pun salah. Yang buat Perancis kan sampai buat undang-undang tak boleh pakai tudung dah dan sebagainya di sekolah. Sebab apa? Sebab dia rasa apa tau? Dia tak berjaya, orang lain jangan buat. Untuk ajar anak-anak dia berakhlak, dia tak reti. Tapi bila Islam datang ajar, sampai kan di sekolah tu jadi macam, ramai yang pakai tudung. Dia kata macam menentang nilai-nilai Perancis. Apa nilai-nilai dia? Menogilkan wanita perempuan, togil tak pakai baju. Macam tu. Mana datang kesopanan terbaik. Takkan bila anak-anak kita nak sopan, apa sopan sangat? Macam tu. Kan pelik, saya pelik tak faham kenapa. Tapi punca dia sebab apa tahu? Dia tengok Islam ni dia menyampah. Jadi Allah jadikan tajuk tadi, dia kata apa? Mereka wahum ya'rifuna dzalika kama ya'rifuna abna'ahum. Sedangkan mereka tahu benda berkenaan macam mereka tahu anak mereka sendiri. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Allah ceritakan berkenaan dengan apa? Berkenaan lepas ayat berkenaan dengan tajuk saya qulu sufaha tu kan. Turun bawah kan berkenaan dengan tajuk pindah kiblat tu. Juzuk kedua surah Al-Baqarah kan muka surat yang belakang dia. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan mereka ni kitab, ya'rifunahu, mereka kenal mereka. Kenal Muhammad SAW. Ya'rifunahu, dia kenal Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, macam mereka kenal anak mereka sendiri. Macam mereka kenal
anak mereka sendiri. Memang actually Allah Ta'ala rekodkan dalam Quran Karim. Dalam suratul Baqarah ayat yang kejap. Di belakang lah, belakang saya Kusufah tu. Okey, dekat dah. Okey, tengok ni. Ayat 146 Suratul Baqarah. Alladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang akan berikan mereka ni kitab, ya'rifunahu, mereka kenalnya Muhammad tu, kama ya'rifuna abna'ahum. Ada kata hu tu balik pada perbuatan ahli kiblat tu. Ada kata Rasulullah sendiri. Allah Ta'ala datangkan dengan kama ya'rifuna abna'ahum, macam mereka kenal anak mereka sendiri. Tengok anak dia kenal dengan anak dia, dan Rasulullah pun dia kenal. Tapi wa inna fariqam minhum, tapi sungguhnya sekumpulan di kalangan mereka ni la yaktumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka apa? Mengetahui. Mereka tahu tapi mereka apa? Sembunyikan kebenaran berkenaan. Ini berlaku daripada orang-orang munafik. Okey, berhenti kat situ. Summa qala, Allah Ta'ala firman, wa man yushaqiqillah wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Dan sungguh siapa yang menentang Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala itu maha keras atau maha dahsyat, itu dia punya hukumannya. Okey, berhenti kat situ, nanti kita sambung kemudian insya-Allah. Berkenaan dengan tajuk yang macam Nabi SAW dengan para sahabat potong pokok-pokok kat keluar tu, dia dibakar. Jadi orang pula tu marah, dan kita kata nanti Allah Ta'ala terangkan, dia buat benda berkenaan dengan izin Allah Ta'ala, bukannya dengan kehendak baginda sendiri untuk menakut-nakutkan. Pasal ketakutan dah ada, cuma Allah Ta'ala tambahkan dengan kisah potong pokok tadi. Maksudnya kami datang ni bukan nak harta, tahu tak? Boleh tunjukkan zahir tadi, tak nak harta, bukan nak rampas harta, tapi nak apa, tak puas hati dengan orang yang nak bunuh Rasulullah SAW. Pasal dia benda tu bukannya menuntut harta. Kalau kita datang nak harta, buat apa nak potong pokok? Dia orang munafik tengok, orang kafir tengok tadi macam, alamak, kita ingatkan nak harta, ini bukan nak harta, nak bunuh kita ni. Dia gambaran macam tu. Dan pokok pun potong. Kalau kita tidak simpan pokok tamar nak hidup sampai keluar buah, bukan tempoh sekejap. Sehingga sebab itu kalau potong pokok tu rugi, tu duit tu. Duit dibuang, dia kata. Jadi orang takut. Jadi Allah Ta'ala jadikan benda tu. Tapi memang Rasul buat benda berkenaan, Rasul potong pokok berkenaan, dia kita bincangkan nanti. Ini berarti kata dalam Islam ni kita diharamkan untuk merobohkan rumah sekian sebagainya. Kenapa dalam kisah ni ada berlakunya Rasulullah SAW perintahkan para sahabat potong beberapa batang pokok daripada keliling luar daripada kawasan berkenaan, tunjuk kepada orang Yahudi tadi. Kenapa Rasul buat? Nanti Allah Ta'ala kan, kita akan baca firman Allah Ta'ala, banyak Allah Ta'ala terangkan kat situ apa benda tu adalah dengan izin Allah Ta'ala. Okey, kita berhenti kat sini Baik, Allah Ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wassalamu alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.